Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Buletin Awani Khas bersama saya Hakim Rahman dan Naila Huda. Kami bawakan untuk membantu anda menjawab dan memikirkan beberapa persoalan berkenaan dengan politik tanah air yang dalam masa 48 jam ini timbul banyak persoalan. Kenapa? Bila? Siapa? Mengapa? Apakah selepas ini? Kalau dalam kewartawanan kita mempunyai prinsip 5W1H, 5W1H, who, what, when, where, how, why, segalanya. Ya, tapi dalam politik ianya lebih daripada sekadar 5W1H. Ianya mungkin melibatkan angka 222 seperti angka kursi di Dewan Rakyat, ataupun mungkin angka yang sedang dikumpul oleh pihak-pihak tertentu ataupun gabungan tertentu untuk mereka mendapat sokongan yang cukup untuk membentuk satu gabungan yang baharu. Itu yang masih lagi menjadi persoalan, dan kami di Buletin Awani Khas pada jam ini akan mendapatkan pandangan pakar-pakar penganalisis untuk kita digest apakah yang berlaku, apakah selepas ini yang berlaku. Tapi sebelum kita membawa perbincangan kita ini ke satu tahap yang pagi-pagi ni orang kata kita kena gradually tak boleh nak menjunam terus. Betul. Jangan nose dive, bahaya. Kita slow-slow kita fahamkan setiap langkah yang diambil, setiap proses yang berlaku sejak semalam, sejak 2 hari lepas. Apakah maksud di sebalik setiap occasion, setiap acara yang berlaku. Kita akan kupaskan segalanya. Tapi kita juga nak recap, kita nak rangkumkan apa yang telah berlaku sejak semalam. Kalau kita lihat sejak awal pagi semalam hari Isnin, di saat ramai rakyat Malaysia kemungkinan ada Monday Blues, tapi tidak bagi ahli politik ini. Mereka sedang dalam perbincangan yang akhirnya kalau kita lihat pada awal pagi kita dapat lihat Timbalan Perdana Menteri ataupun Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan juga Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng ke Putrajaya untuk bertemu dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Interim Malaysia ketika ini. Kemudian DAP mengadakan pertemuan mesyuarat bersama semua adun, ahli parlimen, senator, yang akhirnya Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng memecahkan kebuntuan apakah yang berlaku sebenarnya dengan menyatakan apa yang beliau nyatakan ketika sidang media itu. Antara lain, beliau turut menyatakan bahawa jawatan ataupun gabungan yang kononnya ingin dibentuk satu pakatan baru itu tidak berlaku kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak boleh bekerjasama dengan UMNO yang beliau sifatkan mempunyai crooks, mengandungi crooks and kleptocrats di dalamnya. Jadi itu antara yang menyebabkan punca, dan beliau juga ada menyatakan bahawa perkara ini mereka rasakan sebagai satu pengkhianatan kepada Pakatan Harapan, kepada rakyat. Juga menggunakan terma chicanery dan juga menggambarkan seluruh situasi ini seolah-olah seperti Game of Thrones. Ya. Itu juga yang dikatakan beliau. Jadi itu semua kita nak kupaskan. Tidak seperti Game of Thrones sebenarnya. Ada langkah-langkah, ada berlandaskan undang-undang dan juga persekutuan. Kita nak kupaskan satu demi satu. Dan selepas ucapan ataupun kenyataan yang dibuatkan oleh Lim Guan Eng juga, seterusnya banyak pihak yang juga mengeluarkan kenyataan pendirian masing-masing. Antaranya juga seperti yang anda tahu, selepas itu DAP menegaskan mengesyorkan agar Tun Dr. Mahathir Mohamad kekal sebagai Perdana Menteri. Dan masing-masing juga susulan itu mengeluarkan pendirian masing-masing. Betul, dan dalam masa sama apa yang kita saksikan perkembangannya, dia ada satu perkembangan yang pantas atau fast developing event yang berlaku selepas DAP membuat sidang akhbar, sidang media. Kemudian kita dikejutkan dengan laporan berkenaan dengan Perdana Menteri yang meletakkan jawatan melalui satu kenyataan. Kemudian selepas itu, rentetan daripada itu pula kita lihat banyak lagi kenyataan dikeluarkan. Contohnya Bersatu mengumumkan mereka keluar daripada Pakatan Harapan. Semua ini bermaksud 26 ahli parlimen daripada Bersatu telah keluar daripada gabungan Pakatan Harapan.
Kemudian dalam masa sama juga MPP Parti Keadilan Rakyat Mesyuarat Majlis MMP Majlis Kepimpinan Pusat MPP tersasul mengumumkan mereka memecat Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Azmin Ali serta Naib Presiden Zuraidah Kamaruddin. Dan kemudian selepas itu Datuk Seri Azmin Ali mengeluarkan kenyataan bahawa beliau dan 10 lagi ahli Parlimen PKR keluar daripada parti dan mengumumkan membentuk blok bebas di Parlimen. Ya. Dan seperti yang kita maklumkan tadi, pendirian berbeza ataupun pendirian yang sama, masing-masing mengeluarkan pandangan mereka, dan juga Parti Amanah Negara senada menyatakan pendirian untuk berada di belakang kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Dan kita juga lihat pendirian yang sama dari Parti Warisan juga menyatakan pendirian yang sama, juga menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan semua itu berlaku dalam tempoh masa yang sangat-sangat kecil, sangat laju. Semua pendirian, semua kenyataan dikeluarkan dan wartawan kita pun sedia berada di lokasi untuk mendapatkan perkembangan di seluruh ibu kota. Dan kita juga sentiasa mengikuti sehingga malam semalam. Kenyataan oleh ahli-ahli politik masih dikeluarkan sehingga jam 11 malam masih ada juga. 11 malam masih ada lagi kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agong Bersatu Datuk Marzuki. Tetapi dalam masa sama kita nak imbas kembali, nak dengar kembali apakah yang diperkatakan oleh Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng ketika sidang media semalam yang hadir dengan beberapa ketetapan, antaranya mengumumkan akan mencadangkan nama Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk kekal sebagai Perdana Menteri dalam Majlis Presidency Council ataupun Mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan yang sudah berkali-kali ditangguh. Harap-harap malam ini ataupun hari ini tidak ditangguh lagi. Kita dengarkan apa kata Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Saya telah berjumpa dengan Tun pagi ini di kediaman beliau dan diberitahu yang tentu sesuatu luar dugaan saya apabila beliau memalukan bahawa beliau berhasrat untuk meletak jawatan. Saya juga ingin mengesahkan laporan dalam The Age yang menyatakan Dr. M quits as he does not want to work with UMNO. Ini memang benar kerana Tun Dr. M telah menyatakan dengan jelas bahawa beliau tidak boleh bekerja dengan UMNO. Ya, itu tadi kenyataan yang dikeluarkan Setiausaha Agong DAP menyatakan pendirian mereka. Dan ini pula kita nak dengarkan pandangan Ketua Komunikasi PKR Fahmi Fadzil apabila ditanya tentang punca kemelut politik yang kita saksikan sekarang ini. Pihak yang bertanggungjawab mengganggu gugat kestabilan kerajaan PH Pakatan Harapan boleh dianggap sebagai melakukan sabotaj ekonomi. Dan seperti yang anda pasti lihat semalam keadaan di bursa dan juga ringgit Malaysia. Jadi ini pandangan Ketua Komunikasi PKR Fahmi Fadzil yang ditembual dalam program Bual Bicara berbahasa Inggeris semalam. Consider this. Kita dengarkan apa pandangan beliau. Surely if people intended for these issues to be resolved internally, it wouldn't come to this. I think this is premeditated, this is arranged ahead of time, and if anything, you could even consider this to be some form of economic sabotage. And the people who are behind this, absolutely irresponsible. Baik, persoalan yang muncul masih lagi tiada jawapan, tetapi kalau kita lihat rentetan peristiwa yang berlaku, mungkin anda sudah boleh menilai sendiri apakah yang berlaku sebenarnya, apakah punca semua ketidaktentuan, punca berlakunya cadangan untuk mewujudkan pakatan baharu ataupun cadangan untuk recomposition pakatan itu, kerana daripada awal Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ada berlaku pengkhianatan di dalam kalangan sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Kemudian Tun Mahathir umum letak jawatan, Bersatu umum keluar daripada Pakatan Harapan, Azmin Ali
bersama 10 lagi ahli parlimen umum keluar daripada PKR. Kita tidak tahu siapakah yang dimasukkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengkhianat, tetapi berdasarkan rentetan peristiwa ini anda nilailah sendiri. Tetapi dalam masa yang sama wujud juga persoalan-persoalan yang bermain di minda kita. Antara persoalan yang orang tanya, apakah yang berlaku apabila KSN, Ketua Setiausaha Negara, mengeluarkan kenyataan bahawa Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan dan surat peletakan jawatan telah dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong semalam. Dan Yang di-Pertuan Agong juga dalam masa sama berkenan untuk melantik Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Interim. Kalau kita di Asia Barat, Perdana Menteri Interim tu satu perkara yang biasa. Kalau kita di Asia Barat, maksudnya pertukaran kerajaan dengan junta dan sebagainya, junta tentera, ini ada perkara biasa. Tapi di Malaysia, ini tidak pernah berlaku. Ini satu perkara yang unprecedented. Jangan, tak sangka langsung. Kita pun tak sangka hari Ahad kita yang tenang tu berubah jadi satu hari yang kalut pada apabila semua 5-6 parti politik mengadakan pertemuan khas. Dan kita membawakan kepada anda rentetan peristiwa yang berlaku ini. Tapi dalam masa sama juga, saya kira kita perlu mendapatkan pandangan pakar-pakar untuk membantu kita memahami digest pagi-pagi ini. Orang kata pagi-pagi ini nak sebelum kita keluar rumah, kita minum air dulu, sarapan dulu. Ada juga yang risau nak keluar rumah juga. Tapi sedikit panik. Tapi kita nak redakan sedikit sentimen di luar sana kerana memang ada banyak kebimbangan dan kekeliruan masih yang tak faham lagi situasi sebenarnya kerana ia satu situasi yang unprecedented, tidak pernah berlaku. Jadi kita nak faham setiap langkah, satu demi satu langkah. Adakah parlimen juga terbubar? Kita nak fahamkan adakah satu pilihan raya, ada kata-kata nak panggil snap election. Jadi semua itu spekulasi dan semua itu memang wajar kita persoalkan, pertimbangkan. Kita perlu fahami apa sebenarnya langkah seterusnya, apa prosedur apabila berdepan dengan sesuatu krisis seperti ini. Jadi kita nak cuba fahamkan dan juga berada bersama kami di studio untuk menjelaskan sedikit dan juga menceritakan tentang konsep-konsep sentimen rakyat di luar sana bagaimana. Kita ada Fakhur Razi Rashid dari Research for Social Advancement, REFSA. Terima kasih bersama kami di Awani untuk menjelaskan kecelaruan dan kekecohan yang sedang berlaku ini. Dan seperti yang kita kata tadi, kita sudah beri ruang kepada ahli-ahli politik untuk menjelaskan apa yang sedang berlaku, tetapi masih ada yang kunci mulut ataupun memberi kenyataan yang tidak berapa menjelaskan. Kita panggil non-statement, non-answer. Tapi kita nak beri peluang ataupun ambil peluang untuk memahami sentimen rakyat pula. Kita beri ruang untuk mereka juga kerana kita sebagai rakyat yang akan kita yang have to face the consequences lah. Jadi kita nak faham. Betul. Dan sebelum kita nak memahami apakah kesan kepada rakyat, kita nak lihat daripada sudut perundangan. Semalam kita ada mendapatkan peguam bela, peguam bicara Salihuddin Saidin and Associates, Datuk Seri Salihuddin Saidin. Kita ada mendapatkan pandangan beliau berkenaan dengan perkara ini. Apa kata kita dengarkan sedutan pandangan beliau semalam. Ini merupakan satu tamparan kerana apabila kita tahu di bawah peruntukan undang-undang, apabila seorang Perdana Menteri meletakkan jawatannya dan diterima oleh Yang di-Pertuan Agong, maka secara automatik seluruh kabinet akan juga terbubar. Ya, bermakna tidak ada lagi kabinet. Dan bila tidak ada lagi kabinet, Perdana Menteri dan kabinet, bermakna ketika ini negara Malaysia tidak ada kerajaan. Ya, pada hanya ketiga sampai Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk melantik Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri sementara ataupun interim Prime Minister. Dah, itu dah selesai satu masalah. Cuma persoalannya, kenapa perkara ini berlaku? Kenapa perlu ada keadaan yang mana Perdana Menteri perlu meletakkan jawatan dan keadaan negara di dalam keadaan yang tidak menentu. Tidak menentu, ya. Sebab kalau kita lihat, pertama sekali kita tahu bahawa setelah Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya yang lalu, pelbagai janji telah diberikan yang mana kerajaan akan menumpukan perhatian untuk meyakinkan rakyat bahawa pilihan yang dibuat adalah pilihan yang betul dan kerajaan akan mengambil berat tentang nasib rakyat, terutama dari segi ekonomi, dari segi peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak muda dan sebagainya. Tetapi sepanjang tempoh 2 tahun kita sedar bahawa terlalu banyak berlakunya pergeseran tentang politik. Sama ada
pihak kerajaan sendiri ataupun pihak pembangkang yang mencetuskan keadaan rakyat yang tidak berapa gembira dengan apa yang berlaku. Nah, persoalan sekarang, adakah Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir telah melakukan satu pilihan yang mengikut landasan undang-undang dan mengikut peraturan? Nah, seorang Perdana Menteri, dia sebenarnya ada beberapa pilihan kalau sekiranya nak meletakkan jawatan. Pertama sekali, seorang Perdana Menteri, kalau dia merasakan bahawa beliau tidak ada lagi mendapat sokongan majoriti daripada ahli-ahli Dewan Rakyat, ataupun beliau telah pun diundi tidak percaya oleh ahli-ahli Dewan Rakyat, beliau punya pilihan untuk pergi menghadap kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memohon kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen. Ya, dia boleh melakukan sedemikian, dan Yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara untuk menerima ataupun tidak menerima permohonan untuk pembubaran Parlimen. Nah, itu option yang pertama. Option yang kedua, Perdana Menteri boleh sahaja untuk membuat keputusan untuk tidak terus meletakkan jawatan tanpa membawa kepada pengetahuan, tanpa membawa kepada Agong untuk meminta dissolution, terus meletakkan jawatan. Dan kalau diletakkan jawatan, memang tidak ada peruntukan undang-undang, tetapi yang Perdana Menteri boleh saja mencalonkan siapakah yang hendak dicalonkan oleh beliau, yang beliau sendiri merasakan mendapat sokongan majoriti daripada parti-parti komponen. Itu tidak berlaku. Tetapi itu adalah merupakan option kepada pihak Perdana Menteri. Dan option yang ketiga, tanpa mencadangkan sesiapa, terus memohon peletakan jawatan dan diterima peletakan jawatan, maka inilah episod yang sedang kita hadapi ini. Siapakah pengganti Tun yang meletakkan jawatan? Status kabinet jelas, status PM pun jelas, adalah sementara atau interim. Status Dewan Rakyat dan Parlimen, maksud status Dewan Rakyat dan Parlimen, adakah terbubar atau tidak? Tidak kan? Dewan Rakyat tidak terbubar sebab tidak ada permohonan, dan pembubaran Dewan Rakyat hanya boleh dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Betul. Dan tidak ada permintaan pun. Yang di-Pertuan Agong pun tidak ada bicara untuk terus membubarkan tanpa request daripada Perdana Menteri. Jadi dia mesti ada request daripada Perdana Menteri. Dalam kenyataan akhbar Istana Negara itu, Perdana Menteri interim sehingga Perdana Menteri dilantik, maksudnya tidak perlu membabitkan pilihan raya. Oh, betul. Sebenarnya apabila Perdana Menteri meletakkan jawatan dan Yang di-Pertuan Agong telah menggunakan budi bicara untuk melantik seorang Perdana Menteri sementara, ianya langsung tidak melibatkan pembubaran Dewan Rakyat, tidak melibatkan pelantikan kabinet, dan juga tidak melibatkan majority support daripada Dewan Rakyat. Tidak perlu itu semua. Sebab itu hanyalah sementara sehinggalah Yang di-Pertuan Agong melaksanakan tugas dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 43(2)A untuk melantik seorang Perdana Menteri yang pada pemikiran Yang di-Pertuan Agong mempunyai sokongan majoriti daripada ahli-ahli Dewan Rakyat. Jadi di sini apa yang uniknya, banyak pihak menyatakan begini. Mereka mengatakan bahawa ini kerajaan, apabila tertubuhnya kerajaan baru, ialah merupakan sebuah kerajaan pintu belakang. Kita tak tahu sama ada pintu belakang atau pintu depan ke sebenarnya lagi. Sebab apa yang kita perlu lihat, pertama sekali, dalam pembentukan kerajaan, dia bukan bersandarkan kepada parti-parti politik. Tidak disebut parti dalam perlembagaan. Tidak disebut politik dalam perlembagaan. Apa yang perlembagaan sebut ialah seorang Perdana Menteri dilantik terlebih dahulu oleh Yang di-Pertuan Agong, yang prasyarat dia mempunyai majority support daripada ahli-ahli Dewan Rakyat, dan apabila seorang Perdana Menteri dilantik, barulah dia form kabinet. Jadi Perdana Menteri yang dilantik ni tidak semestinya daripada seorang wakil rakyat di Dewan Rakyat yang datang daripada parti yang menang secara majoriti dalam pilihan raya. It can come from the minority punya parti, iaitu parti yang mendapat kursi yang paling sedikit pun dia boleh dilantik, seperti mana yang berlaku pada Tun Mahathir. Dia dilantik di kalangan seorang yang mempunyai kursi yang paling sedikit pada mula dulu, pada mula-mula dia menang dulu. Tetapi disebabkan ada komponen parti yang diform, maka mereka telah memberikan sokongan sepenuhnya. Tetapi sekarang ni, andai kata Tun Mahathir tidak mahu menerima lantikan semula, ataupun andai kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mendapat sokongan majoriti, siapa juga yang merasakan di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat yang merasakan mereka mendapat sokongan majoriti, mereka boleh bawa kepada pengetahuan Yang di-Pertuan Agong dan boleh memohon mengatakan bahawa mereka layak untuk dilantik
Perdana Menteri kerana telah mendapat sokongan majoriti. Kalau dalam konteks Malaysia ni 112 numbers yang diperlukan untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi itu sebenarnya tidak berpandukan kepada konsep parti. Itu yang diberkatakan oleh Datuk Setia Salihuddin Saidin, Peguam Bela dan Peguam Cara Salihuddin Saidin and Associates. Saya bercakap mengenai daripada segi sudut perundangan, apakah yang berlaku, bagaimana seorang Perdana Menteri interim itu boleh menjalankan tugas beliau dan bagaimana pembentukan kerajaan baru di bawah Perdana Menteri interim. Tapi dalam masa sama, selepas rakyat mendengar proses-prosesnya, adalah apa yang paling penting adalah apa yang berlaku pada 9 Mei 2018 adalah suatu yang digerakkan oleh rakyat. Rakyat sedar akhirnya selepas 60 tahun mereka ada kemampuan untuk memilih kerajaan yang lain. Bukan satu kesalahan, yang ada satu proses yang dibenarkan mengikut perundangan. Tapi dalam masa sama, apabila berlakunya teka-teki politik ini, saya tak nak sebut krisis sebab dia belum sampai ke tahap krisis lagi, saya rasa. Tapi dia, kalau dalam pagi-pagi ni, bahasa mudahnya drama politik ini yang berlaku ni, sebab dia sangat drama, sedih, menangis. Lim Goh Eng juga menyatakan dalam perbincangan mesyuarat DAP semalam, beliau break emosi dalam pertemuan dengan Dr. Mahathir Mohamad. Tapi dalam masa sama suka juga untuk saya memberikan satu analogi yang saya kira mungkin kepada mereka di rumah yang usianya sekarang ni dalam kelompok 20-an, 30-an, 40-an, mengingati satu siri rancangan reality Survivors. Rancangan di mana semua orang-orang yang tidak dikenali ini diletakkan di sebuah pulau dan mereka terpaksa survive macam mana nak hidup ke api, macam mana nak cari makanan, dan juga mereka perlu survive daripada tribal council, iaitu malam di mana salah seorang akan disingkirkan berminggu-minggu. Minggu pertama seorang, minggu kedua seorang, 2 orang, 3 orang dan sebagainya. Dan dalam Survivors itu, rancangan Survivors itu, semua orang tidak mengenali antara satu sama lain dan mereka akan membentuk satu alliance, pakatan. Saya dengan Naila berpakat untuk macam, saya tak sukalah Fakhrul Razi. Contoh ini analogi saya tidak suka Fakhrul berada di sini. Saya berpakat dengan Naila untuk menendang keluar Fakhrul ataupun mengundi keluar Fakhrul dalam majlis Tribal Council yang akan diundi. Tetapi dalam masa sama, apabila sampai satu saat, apabila Fakhrul sudah terkeluar, ada orang lain yang pula yang pair dengan Naila against me. So friends can become foe. Alliance itu boleh sentiasa bertukar. Betul. Tapi akhirnya kita sebagai penonton, rakyat hanya boleh menyaksikan apa yang berlaku dalam Tribal Council, tidak mampu membuat keputusan melainkan melalui pilihan raya. Seperti yang disebutkan oleh Datuk Setia tadi pun, melalui pilihan raya rakyat boleh buat keputusan kerana segala pertimbangan angka yang bermain ini ianya tidak melibatkan rakyat tapi kalangan parlimen, Yang di-Pertuan Agong. Rakyat hanya boleh membuat keputusan ketika pilihan raya umum yang akan datang. Jadi kita nak memahami sentimen rakyat dengan apa yang berlaku pada ketika ini, melihat kepada terutamanya golongan muda. Kita tahu pilihan raya akan datang akan didominasi oleh orang muda. Dan kita semua, saya anggap diri saya masih lagi muda, tak sampai 40 because they say life start at 40. But bagaimana orang muda, perspektif orang muda dengan perkembangan terkini landscape politik ini, mereka boleh digest, boleh melihat ni bagaimana mereka akhirnya akan mencorakkan naratif politik menjelang pilihan raya umum ke-15, 16 dan seterusnya. Saya fikir dekat sini kita akan lihat betapa ada satu, orang kata, banyak confusion yang berlaku antara pemimpin dan especially kepada rakyat lah, terutama golongan muda. Jadi bila kita lihat golongan muda ni, dia melihat perkara ini satu perkara yang agak, saya rasa shock, agak disappointed pasal mereka telah mengorbankan jiwa raga mereka kepada G14. Mereka telah turun, telah balik kampung dan sebagainya, dan akhirnya ada perkara-perkara yang mengganggu keputusan yang mereka telah lakukan, legitimasi yang atau mandat yang telah diberikan. Jadi saya fikir kita kena recognize, kita kena akui yang sebenarnya walaupun sekarang ni tengah ada dalam kacau balau peralihan kuasa, tapi kita kena recognize masalah rakyat, masalah golongan muda yang berhadapan dengan pelbagai kesukaran sekarang, terutamanya dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, trade war global, globalization, dan kita lihat dalam keadaan ekonomi sekarang ini, anak muda itu memerlukan sebuah kepimpinan yang
memberikan pulangan ekonomi, pekerjaan, stagnan gaji yang dah 2 dekad yang tidak pernah berubah. Benda ni berubah sekejap, tapi stagnan gaji 20 tahun tak pernah berubah, masih di paras yang agak rendah. Jadi apa yang anak muda akan lihat sekarang ini adalah satu benda yang bagi saya adalah satu fasa yang agak sakit bagi mereka. Kerana bagaimana pemimpin di atas melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan demokrasi, sedangkan mereka di bawah ini ataupun mereka berada di tengah middle class dan sebagainya ini menghadapi kesukaran ekonomi. Saya berikan contoh kenapa saya fikir perkara ini tidak seharusnya berlaku. Kerana demokrasi Malaysia ini telah berkembang. Dan ini satu benda yang saya rasa semua anak muda pelik. Kita tengah improve kita punya integriti, masalah rasuah kita makin menurun dan sebagainya. Tapi benda ni berlaku secara tiba-tiba dalam keadaan prestasi yang Kerajaan Pakatan Harapan isyorkan pada rakyat tentang integriti dan accountability mereka. Saya bagi contoh di mana dalam persepsi indeks rasuah kita sekarang ni berada di tangga ke-51. Maksudnya kita rasuah kita dari segi perangi rasuah kita bertambah baik berbanding tahun 2018 daripada 2018 tangga ke-61. Ini satu kata ajakan paradigma ataupun yang dipanggil sebagai satu recognition daripada pihak tertentu tentang prestasi kerajaan sekarang. Itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah tentang apa yang dikenali sebagai demokrasi indeks. Kita pun skor demokrasi indeks kita 7.16 2019 berada di tangga 43 daripada beberapa buah negara. Dan kedudukan ini sebenarnya menjangkaui lebih baik daripada tahun 2006. Dan indikator ataupun jurang-jurang indeks ni sebenarnya mengatakan demokrasi kita dalam tahap yang baik. Betul. Tetapi apa yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen ataupun ahli-ahli politik sekarang di mana demokrasi ruang diberikan secukupnya. Saya berikan contoh. Kalau kita lihat di parlimen sekarang ini, kebebasan diberikan kepada ahli parlimen untuk partisipasi dalam perbahasan, dalam jawatankuasa pilihan khas dan sebagainya. Kita ada 11 jawatankuasa pilihan khas yang sebelum ini tidak pernah ada dalam parlimen. Jawatankuasa pilihan khas ni adalah satu tempat di mana ahli parlimen pembangkang dan ahli parlimen daripada penyokong kerajaan duduk bersama membincangkan tentang isu-isu yang berhadapan dengan yang rakyat yang berhadapan dengan rakyat sekarang. Jawatankuasa bajet, jawatankuasa pelantikan untuk perkhidmatan awam dan sebagainya. Dan ini adalah satu ruang demokrasi di mana kita merakyatkan parlimen itu sendiri. Tapi sayangnya sekarang ini kalau kita lihat ruang itu tidak digunakan. Kebanyakan ahli parlimen diberikan ruang tapi digunakan ruang tu kepada benda yang lain. Benda untuk set up benda-benda perkara yang saya rasa akan menyakiti hati rakyat dan psikologi rakyat tu akan berlarutan sampai G15 lah. Jadi saya mahu kemukakan kepada belia di luar sana lah, especially orang muda, di mana kita perlu sedar bahawasanya unjuran-unjuran dan fakta-fakta ini perlu ke hadapan. Emosi perlu dilupakan berdasarkan emosi perlu dilupakan tapi prestasi itu perlu diangkat. Tetapi disebabkan fakta-fakta ini tidak sampai ataupun tidak dilihat oleh rakyat ataupun informasinya tidak sampai, maka kita akan lebih panik, kita akan lebih emosi dan sebagainya. Dan panik batin itu satu perkara yang agak luar biasa kerana dia akan merubah satu landscape politik daripada yang matang kepada yang lebih orang kata menggusarkan. Kegelisahan rakyat itu sekarang berlaku. Kegelisahan itu dari segi ekonomi dan sebagainya. Tapi benda ini yang perlu diuruskan di dalam ruang demokrasi. Kerana ekonomi dan politik itu bukan satu benda yang berbeza. Dia macam kawan baik ataupun kembar. Dia tidak boleh ekonomi baik, demokrasi menurun, ataupun demokrasi baik tapi ekonomi menurun. Dua-dua perlu dipertimbangkan. Ya, bercakap tentang democratic deficit ini, kepercayaan terhadap institusi demokrasi seperti yang Fakhur Razi sendiri sebut semakin ditambah baik. Kita lihat kepada indeks demokrasi dan sebagainya, ada peningkatan di situ. Dan kita juga masih melihat daripada persepsi orang muda yang bakal menjadi kelompok pengundi terbesar. Bagaimana persepsi mereka terhadap institusi demokrasi dengan apa yang berlaku dalam 2 hari yang lepas ini? Apa harapan mungkin Fakhur Razi boleh
rangkumkan sedikit kepada penonton kita apa harapan aspirasi orang muda melihat kepada perkembangan ini, sentimen yang dipegang kepada ataupun terhadap institusi demokrasi dan juga institusi pilihan raya, masih ada atau tidak nilai prinsip demokrasi dalam pilihan raya itu, memandangkan keputusan yang dibuat, mandat yang diberikan itu boleh bukan nak kata gagalkan, tetapi boleh terjejas, begitu saja dengan percaturan politik yang terbaru ini. Dengan kita lihat kepada kempen Undi 18 yang kita boleh jangkakan dalam 2021 kalau ada pun akan dilaksanakan, bagaimana dengan Undi 18? Saya lihat belia hari ini berhadapan dengan pelbagai cabaran. Kalau nak dibandingkan dengan dahulu, sekarang ini mereka ini terdedah dengan pelbagai informasi dan kita tak boleh menyangkal bahawasanya mereka bukan matang. Itu satu persepsi yang salah bagi saya, kerana apa yang dibuat atau dilakukan oleh ahli-ahli politik sekarang ini disaksikan oleh golongan muda yang matang dan akan memberi satu impak kepada masa depan negara. Dan mereka akan ingat perkara ini sebagai satu penilaian mereka terhadap membuat keputusan kepada pemilihan pemimpin dan sebagainya. Jadi dalam masa yang singkat, belia akan rasa kecewa. Mereka akan rasa kenapa benda ini berlaku sedangkan mereka telah membuat keputusan yang baik, mereka telah melakukan komitmen kepada negara. Tetapi kenapa ini berlaku? Kerana ada jurang antara ahli politik dengan rakyat yang sepatutnya kita rapatkan. Sebab tu saya fikir kerajaan yang baik bukan kerajaan itu sendiri, kerana kerajaan yang baik adalah kerajaan di mana rakyat dan bersama-sama kerajaan itu bersama-sama dalam membuat satu dasar yang baik dan sebagainya. Jadi untuk undi 18 ni kita mungkin ada 7 juta pengundi yang akan mengundi pada GE15 ataupun sebagainya. Tetapi bagaimanakah dari segi sudut demokrasi kita nak memberitahu kepada mereka nilai demokrasi itu sendiri kepada mereka? Bagaimana pemilihan itu boleh memberi satu impak kepada ekonomi dan kehidupan mereka, lebih sejahtera dan sebagainya. Jadi saya fikir buat masa ini, walaupun dalam keadaan yang agak kelang kabut atau sebagainya, ada peluang untuk anak muda belajar tentang apa yang kita buat sekarang ini, apa impaknya, apa keburukannya, apakah perkara ini aku mau lakukan untuk masa akan datang. Kerana kesempatan-kesempatan ini dibuat sepatutnya untuk mengajar mereka, untuk memberitahu anak muda bahawasanya ini bukan perkara yang baik untuk negara, di mana sekarang ini kita berhadapan dengan ekonomi, pertumbuhan ekonomi menurun 36% menjak daripada 2009, paling buruk daripada 2009, dan kemudiannya tentang coronavirus dan sebagainya. Dalam keadaan yang ekonomi sedang tidak stabil ini, timbul pula isu untuk ada peralihan kuasa dan sebagainya. Benda ini akan memberi impak kepada anak muda untuk mereka belajar untuk masa akan datang, yang sebenarnya aku ada pilihan atau sorry saya minta maaf sebagai aku. Tak apa, boleh kita mengambil ni kata ganti diri pertama, tak apa. Kita ada pilihan untuk membuat sesuatu perkara yang lebih baik untuk masa akan datang. Saya melihat kalau seperti apa yang disebutkan oleh saudara Fakrul tadi berkenaan dengan anak muda boleh melihat peluang ini mula dibuka. Kita harus akui Kerajaan Pakatan Harapan yang pernah wujud 24 jam yang lepas membuka ruang sedikit, ada ruangnya, tidak cukup tapi ada ruang. Kurang-kurangnya mereka dari segi dasar polisinya 30% partisipasi pelibatan wanita, kemudian anak mudanya, kita anak muda ada yang merasai peluang untuk merasai indahnya pentadbiran ataupun bagaimana seninya satu pentadbiran awam itu, banyak partisipasi pelibatan itu sudah banyak. Tetapi di masa sama juga kita nak melihat kepada perubahan yang sedang dilakukan ini, maksudnya agenda reform yang dibawakan oleh Pakatan Harapan ini, adakah dengan penyusunan semula komposisi di Dewan Rakyat ini akan menguatkan lagi ataupun menyebabkan kenderaan jentera rakyat, jentera kerajaan untuk push for reform agenda, maksudnya push untuk kita terus bergerak ke hadapan menjadi sebuah negara yang lebih baik dengan ada anak mudanya yang boleh berfikir secara matang, memberikan hujah secara dengan fakta, bukan dengan emosi semata-mata. Adakah kita tak tahu apa yang terbaik untuk negara? Adakah dengan melakukan
semua drama politik sejak 48 jam lepas ini akan akhirnya membawa kebaikan kepada negara dan anak muda khususnya, kerana anak muda lah antara yang tertekan di saat ini, di saat 2020 ini dan 2030 dengan kerja yang berubah, industri revolusi 4.0, gig ekonomi, banyak faktor-faktornya yang memberikan kesan kepada golongan muda. Penglibatan anak muda dalam demokrasi itu bagi saya adalah satu perkara yang penting. Kerana dalam keadaan ekonomi sekarang ni pun seperti kita lihat perubahan struktur ekonomi terhadap pekerjaan dan sebagainya itu memberi impak. Kerana sekarang ini kita perlu sedar perubahan itu akan berlaku dan kumpulan-kumpulan lain akan mula masuk dalam ruang demokrasi. Sekarang ni kita tengok contohnya macam pekerjaan seperti gig ekonomi dan sebagainya, ada demand daripada mereka yang akan mengatakan saya mahukan perkara ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benda-benda ni yang sepatutnya anak muda sedar bahawa kalau mereka tidak terlibat dalam demokrasi ini, dan demokrasi ini bukan setakat pilihan raya. Kita konotasi demokrasi dalam Malaysia ini, mereka fikir demokrasi pilihan raya, reformasi itu turun jalan raya. Tapi perubahan ini lebih kepada benda-benda yang lebih besar dan mendasar. Saya contoh macam perkataan demokrasi itu ada banyak elemennya, konsensus, perbincangan, bagaimana di dalam, kalau kita lihat di parlimen, mana-mana parlimen ataupun sebagainya, mereka ada konsolidasi antara pembangkang dan government. Untuk sebenarnya parlimen ini untuk check and balance the government, bukan siapa jadi government dia akan pegang. Itu adalah balance dalam demokrasi yang kita perlu lihat, anak muda perlu lihat sebenarnya. Dan sekiranya kita menggunakan terma-terma demokrasi ini, kita meluaskannya kepada anak muda untuk memahami demokrasi bukan pilihan raya sahaja. Demokrasi ini melibatkan pemikiran untuk memberi ruang kepada rakyat berbicara tentang pandangan mereka itu sendiri. Ruang kepada rakyat untuk demand ekonomi yang lebih baik. Ruang kepada anak muda untuk mahukan pendidikan yang berkualiti. Itu ruang-ruang yang kita perlu gunakan. Dan saya fikir apa yang berlaku sekarang ini adalah anak muda perlu tenang dan bersikap matang dalam menilai perkara ini. Dan apa yang saya rasa tanggungjawab yang paling berat sekali kepada ahli politik lah. Mengapa beberapa blok ini sanggup melakukan perkara ini kepada anak muda. Ini satu bagi saya adalah satu perkara yang terlalu sakit untuk anak muda. Betul. Dan itu jugalah nilai-nilai yang ada dalam diri anak muda ketika ini jugalah yang akhirnya kita harapkan akan mewujudkan seorang ahli politik ataupun kalangan ahli politik yang mempunyai nilai yang lebih tinggi. Saya tak bercakap mengenai nilai moral semata-mata, tapi nilai dalam membuat keputusan, judgement mereka, dan bagaimana mereka benar-benar mengangkat rakyat sebagai majikan mereka sebenarnya. Itu yang mungkin kurang sedikit dari kalangan ahli politik kita, tetapi kita perlu bertindak seketika kerana selepas ini, selain daripada kita bergerak ke hadapan sikit melihat kepada anak muda, mungkin mereka di luar sana ada anak-anak muda ataupun ada adik-adik yang masih lagi muda, boleh panggil mereka untuk terlibat sama dengan perbincangan kita ini, kerana ini adalah mengenai masa depan negara. Tapi dalam masa sama juga, sebelum kita melihat foresee predict the future, kita perlu melihat kepada apa yang berlaku sekarang ini. Dengan tak tentu lagi, kabinet dah tak ada, menteri semua dah jadi bekas menteri, tim bekas timbalan menteri, situasi politik pun dah tiada, tak dapat pencen, maksudnya mereka tidak mencukupkan, tak complete the terms. Ya, betul itu. Kita akan bercakap mengenai perkara ini selepas kita kembali berehat.
Pada 9 Mei 2018, rakyat Malaysia akhirnya mereka sedar bahawa mereka boleh melakukan perubahan, iaitu dengan menukar sebuah pentadbiran yang berusia 60 tahun. Dan selepas 9 Mei 2018, kita dikejutkan pula dengan perkara yang berlaku dalam masa 48 jam ini. Komposisi parti pakatan itu berubah, gabungan pakatan itu berubah, kemudian adanya Perdana Menteri interim semalam. Ini satu perkara yang tidak pernah berlaku. Cuma bagi sebuah negara yang baru saja merasa ataupun menyedari bahawa mereka ada kuasa di tangan untuk mengubah sebuah pentadbiran yang selama ini mereka fikirkan kerajaan itu adalah Barisan Nasional. Barisan Nasional adalah kerajaan, dan mereka mungkin masih lagi tidak jelas bagi mereka bahawa, sedangkan ia jelas kerajaan adalah kerajaan. Ahli-ahli politik atau pakatan yang mendapat sokongan di Dewan Rakyat akan membentuk, akan mentadbir kerajaan yang sedia ada itu. Kita bercakap mengenai penjawat awam dan juga ahli politik yang akhirnya menjadi sebahagian daripada penjawat awam juga. Tetapi dengan apa yang berlaku ini dalam masa setahun setengah, kemudian dalam masa 48 jam ini, adakah ini terlalu pantas untuk kita rakyat Malaysia selepas kita baru sedar kita boleh tukar kerajaan pada 2018, 2020 tak sampai 2 tahun kita sedar yang macam boleh buat macam gini, boleh ke macam cross sini cross sini. Dan ini satu perkara yang agak cepat mungkin, tapi bagaimana kita nak membantu anak muda terutamanya ataupun mereka di luar sana untuk faham bahawa ini adalah satu yang pernah berlaku di dunia ini, contohnya di United Kingdom apabila berdepan dengan Brexit. Ya, itu antara contoh yang negara-negara yang pernah berlaku perkara seperti ini. Tapi bagaimana kita nak lihat penerimaan anak muda terhadap apa yang berlaku ini, Fakrul? Saya rasa anak muda boleh melihat perspektif ini dari segi banyak sudut lah. Kalau dari segi perlembagaan, dari segi undang-undangnya, technicality itu membenarkan banyak perkara berlaku. Itu orang panggil satu perkara yang teknikal, yang di mana kalau kita explain kepada rakyat pun memerlukan masa. Tetapi apa yang penting sekarang ni dalam nak melihat political party itu boleh bergabung ke tidak dan sebagainya, kita melihat lepas GE40 sebenarnya banyak perkara yang telah dicapai oleh setiap parti. Contohnya UMNO dan PAS. Siapa sangka selepas beberapa tahun bersengketa akhirnya bersama selepas GE40. Itu satu, begitu juga bersatu dengan DAP. Ya, satu proses yang saya rasa tidak dijangka, dan benda itu berlaku. Kalau nak dikatakan cross party itu ada sentimen antara UMNO dan PAS pun tidak bersetuju antara satu sama lain, tapi mereka boleh ada konsensus dan sebagainya. Begitu juga Pakatan Harapan. Satu perkara yang bukan kata mengejutkan, satu perkara yang saya rasa orang kena tahu ialah bagaimana perbezaan ideologi dalam Pakatan Harapan itu boleh menyatukan mereka untuk memerintah ataupun membentuk sebuah kerajaan. Bagaimana Pakatan Harapan memberi laluan kepada menghormati konsensus, memberi laluan kepada Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Parti Pemilu Bersatu walaupun dalam keadaan kerusi yang sikit. Ini bukan kerana kita mengatakan bahawasanya kita nak menuju kepada satu agenda peribadi, tetapi konsensus ini yang berlaku. Ini perbincangan dan persetujuan antara setiap parti. Begitu juga dengan UMNO dengan PAS. Mereka mencapai satu konsensus sehingga kan mereka menang dalam beberapa PRK dan sebagainya. Dan ini dan anak muda kena faham, demokrasi ini adalah satu benda yang panjang. Tapi ada benda yang singkat, tetapi malangnya benda yang singkat ni kadang-kadang dia akan mengejutkan dan akan membuatkan kita rasa disappointment dan sebagainya. Tapi demokrasi itu tempoh yang panjang. Macam sekarang ini kita setiap parti daripada PAS atau gabungan Parti Sarawak dan sebagainya, mereka sedang berbincang. Mereka sedang demand antara satu sama lain apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka boleh bentuk kerajaan dan apa yang mereka boleh lakukan. So di sini anak muda perlu lihat perspektif demokrasi itu sendiri. Tetapi apa yang paling penting dalam proses ini adalah accountability dan integrity setiap political party itu. Tak kira lah ideologi macam mana sekalipun, but you must be responsible to the people. That's the reason demokrasi itu wujud. Di mana setiap keputusan yang dibuat oleh kepimpinan daripada setiap parti itu perlu bawa ke hadapan kepada rakyat untuk diperbincangkan dari segi selok belok dan baik buruknya.
Dan kalau kita melihat di sini, satu masalah yang saya fikir ada berlaku di antara parti politik dengan anak muda, kebanyakannya adalah komunikasi sekarang. Itu yang berlaku dalam Pakatan Harapan, di mana saya fikir Pakatan Harapan agak sukar untuk memberi mesej yang sebenar atau mesej yang jelas kepada rakyat, sehingga kan terdapat beberapa perkara yang mengaburi dan membuatkan mereka tidak faham berbanding dengan UMNO dan PAS, dan itulah. Ya, baik, kita sudah kupaskan mengenai isu ini, mengenai fenomena apa yang telah berlaku sejak 48 jam yang lepas dari perspektif anak muda. Kita juga nak lihat daripada aspek yang lain. Kita ada di talian Profesor Madya Dr. Azizuddin Sani dari UUM yang mungkin kita nak sambungkan terus perbincangan mengenai ideologi, konsensus dan garisan parti ini semua. Kita nak melihat kepada isu ini dan konsensus yang diciptakan. Adakah ia mengikut kepada agenda peribadi, adakah ia mengikut kepada ideologi, adakah ia mengikut kepada prinsip tertentu yang berpegang kepada prinsip demokrasi atau sebagainya. Apa jenis alliance yang kita lihat, saksikan sekarang ini? Adakah ia masih berlandaskan sokongan terhadap individu tertentu, adakah ia masih berlandaskan terhadap garisan parti, partisanship, ataupun sekarang ini kita lihat perpecahan mengikut prinsip dan ideologi tertentu? Apa yang Prof Azizuddin lihat sekarang? Saya melihat bahawa sekarang ni satu keadaan yang mana garisan parti politik itu masih lagi ditekankan, dan cuma adalah dalam melihat pada isu ni, banyaklah kita lihat bahawa ada juga konflik dalam parti yang wujud kan, yang menyebabkan misalnya contoh dalam parti PKR misalnya berlakunya perpecahan lah atas faktor politik. Ada juga melibatkan peribadian, dalam masa sama juga melibatkan agenda politik yang lebih nasional sifatnya, dan juga lebih lebih ke arah kemantapan lah. Sebab kita tahu bahawa kerajaan Pakatan Harapan misalnya dibentuk atas dasar bahawa kerajaan ini cuba mengalahkan Barisan Nasional, dan khususnya mengalahkan Datuk Seri Najib Tun Razak ketika PRU lepas kan. Tapi kali ini kalau kita lihat bahawa kewujudan parti itu masih ada, cuma coraknya agak berbeza. Maksudnya ada flexibility gabungan bagaimana yang dibentuk tu, kita mungkin akan lihat selepas inilah. Setelah kita lihat bahawa Pakatan Harapan dengan Barisan Satu keluar daripada Pakatan Harapan, jadi adakah sama ada Pakatan Harapan masih wujud atau tidak, ataupun ada bentuk gabungan yang baru akan wujud dalam fashion yang mana. Jadi dalam konteks ini saya rasa peranan ideologi politik saya rasa tidak penting dalam konteks ini. Yang penting sekarang ini adalah survival kerajaan, khususnya Pakatan Harapan, dan kerajaan bagaimana yang ingin dibentuk pada masa akan datang lah. Jadi keadaan sekarang ini masih kabut lagi, sebab masih lagi banyak perundingan untuk dapatkan cukup numbers tu, 112 sekurang-kurangnya sebagai kerajaan. Tapi proses ini saya rasa bukan yang mudah dan singkat, kerana adanya demand atau permintaan, khususnya macam daripada Sabah dan Sarawak, kena ingin dalam gabungan kerajaan, apakah tuntutan yang dicapai, termasuklah parti-parti lain lah yang ingin menyertai gabungan kerajaan juga mempunyai tuntutan dan kehendak tertentu dan minat interest tertentu. Jadi saya rasa ini yang menyebabkan sebenarnya agak sukar lah mencari satu kata putus yang terbaik untuk bentuk kerajaan yang stabil buat masa sekarang ni lah. Prof, kalau dalam Liga Perdana Inggeris EPL, dia ada transfer window. Mungkin dalam landscape politik ni boleh kita juga samakan, inilah mungkin saat transfer window, kerana kalau kita lihat berdasarkan nombor-nombor yang ada, by numbers kami masukkan di sini adalah jumlah kerusi parlimen di parlimen. Bersatu Umum keluar daripada Pakatan Harapan, sebuah gabungan yang usianya kurang daripada 2 tahun, 3 tahun kurang, yang telah tiada lagi ketika ini apabila Bersatu keluar, mempunyai 26 buah kerusi, dan PAS pula ada 18 buah kerusi. UMNO ataupun Barisan Nasional secara keseluruhannya ada 41 buah kerusi. Jadi ini di mana, siapakah gabungan, ataupun bagaimanakah kita ingin memahami kemungkinan gabungan ataupun pakatan yang akan wujud ini, kerana
saya rasa tak mungkin gabungan Parti Sarawak ataupun Warisan ingin duduk semeja dengan DAP ataupun dalam satu pakatan dengan DAP, tapi ini tidak mustahil kerana dahulu pun serpihan daripada UMNO iaitu Bersatu yang diwujudkan Bersatu cukup orang kata tidak menggemari ataupun orang kata dia macam bila tengok DAP ni dia current. Jadi bagaimana kita ingin memahami rancangan ataupun kemungkinan pakatan baru ataupun coalition baru ini, Prof? Kerana Prof melihat sekarang ni kita berdepan ataupun mereka berdepan dengan satu situasi survival. Jadi bila berdepan dengan isu ataupun situasi keadaan survival ini, bagaimana kita boleh jangkakan dari segi nombor-nombor tu? Ya, kalau kita macam disebut tadi tentang EPL kan, EPL pun dia ada transfer window, maksudnya ada value dalam satu player tersebut kan. Dalam konteks ini saya rasa ahli parlimen tu ada nilai tertentu dan juga dalam masa sama parti politik yang didokong oleh ahli parlimen tu juga memang peranan besar lah untuk menentukan agenda dan kedudukan parti bagaimana selepas ini. Selalunya kalau kita lihat dalam konteks ini, gabungan parti ini akan bekerjasama lah kan, ataupun parti-parti yang wujud contoh PAS, kalau boleh bekerjasama dengan UMNO, dia akan wujudkan Mufakat Nasional dan dia seharus juga kan, kalau kita lihat bahawa walaupun mungkin sekarang ni ada persepsi mengatakan okey, kita parti ini tak boleh bekerjasama dengan parti ini, parti itu tak boleh bekerjasama dengan parti itu pula sebagainya, tapi dalam arti kata akhirnya sebenarnya yang matlamat utama yang perlu parti politik ini fikirkan adalah matlamat untuk rakyat itu. Apa kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai seterusnya. Dan saya rasa langkah seterusnya yang perlu diambil adalah langkah kompromi antara parti-parti politik, dan sekiranya tiada langkah kompromi, mulalah kita lihat bahawa akan ada sepihan-sepihan tertentu dalam di kalangan ahli-ahli politik untuk menyertai gabungan-gabungan tertentu lah atas dasar mungkin faktor kesejahteraan rakyat dan melihat bahawa negara ini stabil dan sebagainya. Tapi kadang itu saya rasa mungkin terlalu awal lagi untuk diramal. Sekarang ni masih lagi perbincangan berkenaan dengan bentuk gabungan macam mana nak dilakukan. Tapi macam mana pun saya rasa keadaan sekarang ni agak kritikal kerana kita tak tahu gabungan bagaimana yang boleh dibentuk kan. Tapi yang pasti ialah numbers tu perlu dicapai sekurang-kurangnya. Tapi kita bukan saja nak capai hanya cukup-cukup 112 tu. Kita nak kalau boleh lebih daripada itu, 120 misalnya, supaya ia adalah kerajaan yang lebih stabil. Mungkin bukan two-thirds tapi stabil, supaya kerajaan yang dibentuk akan datang ni kerajaan yang mampu bawa agenda negara untuk sekurang-kurangnya 2.5 tahun lagi sebelum PRU yang akan datang. Jadi tapi kalau inilah saya rasa benda ni agak susah untuk dilihat sekarang, tapi saya rasa dengan kebijaksanaan yang ada di kalangan pemimpin politik, saya rasa mereka mampu lakukan, tapi mereka harus sacrifice lah. Mungkin ada pengurusan lama akan ditinggalkan ataupun dan atas faktor yang utama ialah rakyat tu nak melihat kesejahteraan dan kemakmuran negara yang banyak asasnya dibentuk oleh kerajaan yang stabil. Jadi ahli parlimen ini perlu fikirkan bahawa kerajaan stabil itu lebih ditamakan, dan mungkin ada kompromi-kompromi yang tertentu ataupun di mana tertentu yang mungkin harus dilupakan dan mungkin diselarikan dengan matlamat utama untuk kerajaan stabil tadilah. Prof, kalau kita lihat susunan ataupun komposisi yang ada beberapa jam yang lepas, Pakatan Harapan mempunyai 129 kerusi. Dan seperti yang Prof sebutkan tadi, apa gunanya semua kekalutan politik ketika ini jika akhirnya kerajaan ataupun kepakatan yang ingin ditubuhkan ini angkanya lebih kurang hanya mendapat simple majority 112, 113. Dia akan mewujudkan ketidakstabilan di dalam Dewan Rakyat nanti. Tapi melihat kepada keadaan sekarang yang berlaku, Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, Azmin Ali mewujudkan blok bebas, adakah ini boleh membawa kepada satu susunan yang lebih kuat, ataupun mereka hanya sekadar akan ataupun stage ini berlaku hanya kerana kegagalan sebuah rancangan yang tidak dilaksanakan secara terperinci ataupun teliti, yang akhirnya bawa kepada
you go back to square one just with the different coalition? Saya rasa kalau kita lihat bahawa memang keadaan sebegini sebenarnya sangat meruncing lah kan, bila ada berlaku perpecahan dalam coalition, yang mana kita tahu pun Pakatan Harapan dulu tidak solid kan sebagai coalition, dan ada banyak kegusaran lah dan permasalahan ini wujud lah dalam konflik dalam parti. Tapi sama-sama juga isu sekarang ni adalah di pihak pemangkang sebelum ini adalah gabungan satu lagi dikatakan sebagai Perikatan Nasional itu, ada juga permasalahan yang timbul kan, sebab mereka pun tidak solid sebagai satu gerakan movement kan, sehinggalah kita lihat bahawa adanya kerjasama lah antara sebahagian faction dalam parti Pakatan Harapan dengan gabungan baru yang cuba diwujudkan kan. Tapi macam mana pun kita lihat bahawa yang penting sekarang ni numbers tu perlu cukup, dan maksudnya perlu sebenarnya dalam gabungan baru sekalipun nak diwujudkan, pertama yang paling penting sekali kena ada leadership lah, maksudnya leader yang mampu menyatukan kesemua ini kan. Dan kalau kita lihat sekarang ni hanya nampaknya Tun Mahathir yang mendapat sokongan keseluruhan parti-parti daripada Pakatan Harapan yang ada, termasuklah juga yang dalam gabungan baru ni kan. Jadi kemungkinan kan sekiranya deadlock lah, keadaan yang deadlock yang berlaku begini kan, option yang boleh dilakukan ialah Tun Mahathir mungkin boleh berperanan semula lah sebagai Perdana Menteri untuk menyatukan semua parti ini dalam kerajaan yang mungkin akan dibentuk oleh beliau sendiri selepas tempoh interim tersebut mungkin saya nampak tempoh interim ni sehingga tarikh 10 Mac lah, ketikanya adakan sidang parlimen. Saya rasa masa itu majoriti perlu ada, perlu cukup untuk bentuk kerajaan yang baru lah. Kalau tidak ada keadaan itu berlaku, masih lagi berbalah bercekamuk nak menentukan siapa bentuk kerajaan bagaimana nak dibentuk. Saya rasa langkah terakhir, saya rasa mungkin Yang Pertua Agong akan menggunakan budi bicara beliau lah untuk berbualkan parlimen lah supaya diadakan semula pilihan raya umum lah. Jadi saya rasa itu yang sekarang ni tempoh kritikal dalam berapa minggu ni kan. Saya rasa ada langkah untuk mewujudkan satu movement ataupun gabungan baru yang boleh memerintah negara pada masa akan datang dalam 2,5 tahun ni lah, 10 hari akan datang. Sekiranya gagal dibentuk, option yang ada adalah kita Mahathir boleh kembali semula dan mengetuai kerajaan untuk tempoh yang 2,5 tahun ni juga kan, belum adakan pilihan raya, ataupun option yang seterusnya lah, yang terakhir yang saya rasa option terakhir lah, selalunya langkah untuk mengadakan snap election ni ada langkah yang terakhir Jadi saya rasa itu senario yang berlaku sekarang ni. Tapi apa yang kita perlu lihat sekarang ni, sama ada parti-parti politik ni, pemimpin ni mampu untuk bekerjasama untuk membentuk gabungan yang terbaik Dan saya rasa langkah itu masih agak slow, tapi saya rasa ada movement yang sedang berlaku di peringkat bawah ni supaya pastikan bahawa kerajaan itu terbentuk lah. Kalau tidak, saya rasa dia akan terus pergi option yang saya sebutkan tadi lah. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Azizuddin Sani, pengasis politik daripada Universiti Utara Malaysia. Yang kita lihat permainan nombor itu juga memainkan peranan penting. Kompromi, kerjasama for greater good for the nation. Tetapi dalam masa sama juga, bagaimana saya suka berbalik kerana akhirnya ini apa yang difikirkan oleh ahli-ahli politik. Seperti saya sebutkan tadi, transfer window kepada apa tadi disebut penggantungan, bagaimana survival disebutkan oleh Prof Madya Dr. Azizuddin juga, tapi survival ini hanya kepada ahli politik, sedangkan bagaimana kita nak bercakap, nak menjawab ahli-ahli politik, pembuat dasar, pembuat polisi ingin menjawab kepada 32 juta rakyat Malaysia yang masih lagi ada kes pagi makan pagi, masih lagi tak tahu besok nak pergi cari duit dekat mana, besok nak makan apa. Itu survival yang lebih penting. Ya, itu yang lebih besar. Ya. Bagaimana akhirnya rakyat melihat, adakah dengan senario yang diberikan oleh Profesor Madya Dr. Azizuddin Sani daripada UM tadi, anak muda, adakah kita melihat kepada macam ni mengundi lagi lah kan, cepat kita mengundi ke pihak 2015 ni kan, ataupun kita sebenarnya sudah penat lah. Tu kadang-kadang dia akan rasa macam satu benda yang pelik lah. Saya rasa kalau boleh buat begini kepada demokrasi negara, saya rasa anak muda lebih suka kalau gaji ni pun naik macam ni juga dalam tempoh seminggu kan, naik tiba-tiba.
dan kita ada purchasing power yang bagus, kita boleh contribute pada negara, dapat pekerjaan cepat, dapat interview 2-3, macam ni kompromi dan sebagainya. Saya rasa itu lebih menarik untuk anak muda sekarang. Tapi benda tu sayang, kalau cerita soal gaji minima, ada je kekangan. Nak naikkan tak boleh, nak naikkan sikit 3-6% tak boleh, sebab gaji tu dah stagnan 20 tahun, masih sama, kita bergraduan, lepas tu ada pelbagai komitmen lain, dan itu saya rasa realiti yang anak muda nak lihat, peluang ekonomi, peluang ruang yang diberikan kepada mereka. Tapi saya lihat di sini ada satu, kalau saya boleh ikutlah dalam buku Pak Sako, novel, nama novel tu Budak Beca. Dalam di situ ada satu analogi ataupun satu perumpamaan diberikan oleh Pak Sako, di mana kenapa manusia tu kena mencontohi lebah atau lebah daripada semut. Semut ni memang bekerja kuat, tapi semut ni dia angkut semua benda, benda-benda kotor, benda-benda batu, gula dan sebagainya. Tapi lebah ini adalah di mana mereka di mana lebah ni mencipta madu. Madu itu diberikan kepada anak, anak tu mendapat kebaikan. Dan saya analogi dan kritikan Pak Sako ni sebenarnya berlaku, apa yang berlaku sekarang ni perlu mengajar semua rakyat Malaysia, terutama pemimpin, untuk menjadi lebah, untuk menjadi orang yang memberi manfaat kepada generasi akan datang. Bukan menyuruh anak muda untuk bekerja keras, tetapi mengangkut semua perkara hingga kan tak ada mobilisasi sosial di situ. Itu satu masalah. Lepas tu yang keduanya, saya fikir dalam kita berkompromi dan sebagainya dalam demokrasi, perkara paling baik sekali apa yang perlu dilakukan oleh setiap ahli politik dan rakyat sekarang ni adalah melalui jalan tengah. Jangan, jalan tengah ni adalah satu aspirasi di mana kita moderate dalam sesuatu perkara, kita bersederhana, kita melihat kemajuan itu satu perkara yang diperlukan berbanding daripada perbezaan. Jadi kalau bayangkan saja kalau daripada political party, daripada Pakatan Harapan dapat kembali semula ke jalan tengah ini, dapat mencari semula formula dan jiwa mereka tentang apa yang telah diperjuangkan dalam GE14, itu akan memberi satu impak ataupun satu positif. Tapi kesukarannya adalah selepasnya adalah macam mana nak meyakinkan pula. Begitu juga dengan UMNO dan Barisan Nasional, rasanya telah menjumpai serasi jiwa, tetapi mereka tidak menggariskan satu draw a line tentang bagaimana ini menghormati ataupun bagaimana kita boleh berkompromi dalam demokrasi, tapi at the same time menghormati perbezaan itu sendiri. Kerana tak semua benda kita boleh kompromi. Kita manusia biasa, manusia itu ada error, tapi apa yang kita boleh tambah baik sekarang ni adalah sistem sebenarnya. Sistem demokrasi itu sendiri dari segi institusi, ekonomi dan sebagainya. Dan kita kena kembali ke jalan tengah, jalan di mana kita boleh berfikir secara matang, moderate, dan apa yang dicapai oleh aspirasi rakyat di jalan tengah ini ataupun berada di jalan tengah ini adalah mereka yang boleh berfikir di luar kebiasaan, menggunakan kanta baru dalam melihat perspektif negara daripada kita melihat menggunakan hujah-hujah terdahulu. Contohnya seperti kemahiran gaji dan sebagainya. Benda itu boleh diubah sebenarnya, tetapi kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan baru, kita boleh capai satu perkara itu. Dan saya juga akan melontarkan persoalan kepada kerajaan akan datang, apa yang mereka akan offer kepada belia. Sebab saya rasa amat nak kata kecewa tidak, tetapi dia agak sikit terganggu kerana sepatutnya kita fokus kepada pakej rangsangan ekonomi yang akan diumumkan pada 27 Februari. Sepatutnya. Yang dijangka diumumkan oleh Menteri Keuangan caretaker. Yes. Dan benda ni sepatutnya kita fokus, minggu ni sepatutnya kita fokuskan pada itu sebab coronavirus dan sebagainya. Dan setiap sektor, pekerja dan sebagainya perlukan sokongan. Tetapi selepas benda ni berlaku, ia seolah-olah membelakangi ataupun tidak mementingkan ekonomi rakyat di mana sekarang rakyat tengah berlaku. Dan kemudiannya pada 9 Mac masa akan datang juga akan berlaku, Parlimen akan mula bersidang, dan apakah yang mereka akan offer. Dan paling penting sekali dalam tempoh 2020 ni, sebenarnya kita ada benda yang paling penting sekali adalah rancangan Malaysia ke-12. Rancangan Malaysia ke-12 ini sepatutnya sekarang ni tengah dirangka oleh kerajaan dan sebagainya, kompromi stakeholders dan sebagainya. Tetapi benda-benda ini seolah-olah terhenti kerana orang kata perkara-perkara politik yang berlaku sekarang ni. Jadi persoalan saya di situ ialah, kalau sekiranya Pakatan Harapan mungkin sudah ada pakej rangsangan dan sebagainya perlu diumumkan,
Dan pada pihak UMNO dan Barisan Nasional dan PAS, apakah tawaran mereka tentang ekonomi? Sebab sekarang ini kita tengah tawaran untuk kepimpinan, tetapi tawaran yang lepas ekonomi itu penting. Dan saya fikir benda paling penting sekarang adalah perubahan transisi yang saya rasa kena matang dan secara aman. Kerana kerajaan perlu ditubuhkan sekarang untuk memastikan ekonomi rakyat itu selamat. Dan saya fikir apa yang dilakukan oleh pihak istana iaitu YDPA tentang pelantikan Perdana Menteri interim iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad ini adalah satu barometer untuk meredakan ketegangan itu sendiri. Kerana kita perlu sedar tujuan asal demokrasi itu diwujudkan bukan kerana kita ingin berkompromi dengan beberapa agenda tertentu, tetapi demokrasi itu melibatkan konsensus rakyat di mana rakyat mempunyai hak dalam mengetahui setiap keputusan, dan accountability ataupun integriti dan responsif kepada rakyat itu penting. Dan hari ini persoalannya apa yang berlaku sekarang ni, adakah kita responsif pada jiwa dan pemikiran rakyat? Yang sekarang ini saya fikir akan melalui banyak perkara, especially dalam ekonomi global yang berlaku sekarang ini. So anak muda mencari identiti mereka. Dan kalau kita lihat di sebelah pihak semua masa pilihan raya semua nak anak muda. Mungkin itu hanya sekadar bukan retorik politik, tapi itu adalah sebahagian daripada political marketing mereka sempena ketika berkempen pada pilihan raya umum akan datang. Tapi akhirnya itu juga yang boleh memakan diri, berpotensi memakan diri mereka jika mereka hanya sekadar bercakap, tiada pelaksanaan. Only walk, no talk. Macam itu kata orang. Okey, kita perlu berhenti seketika kerana selepas ini kita nak lihat apa yang berlaku di peringkat persekutuan ini sebenarnya bukan sahaja melibatkan mereka yang berada di Lembah Kelang. Kita tidak boleh terlalu city centric ataupun terlalu melihat kepada berpusat di tengah-tengah ibu negara saja, kerana ia juga melibatkan negeri-negeri lain. Kerana apa yang berlaku komposisi baharu ini ataupun penstrukturan semula gabungan pakatan ini, ia juga akan memberi kesan, rantaian kesan yang turut dirasai di semua negeri daripada Sabah hingga ke Perlis. Selepas itu kita akan bercakap mengenainya. Ya, kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
Betul, kembali di Buletin Awani Khas kita menceritakan tentang isu-isu politik perkembangan yang berlaku sejak 48 jam yang lepas. Banyak yang sudah berlaku. Laporannya dan apa kronologi yang berlaku sejak 2 hari lepas ini anda boleh lihat di astroawani.com. Laporannya lanjut di sana, tapi kita nak sambungkan perbincangan mengenai apa yang telah berlaku, apa yang kita boleh kupaskan. Pasti ramai yang masih keliru dengan apa yang terjadi, dan kita juga tidak terlalu fokus kepada Klang Valley sahaja. Kita tak nak terlalu city centric. Kita juga nak lihat apa impaknya kepada negeri lain juga. Dan untuk itu kita bersama Profesor Madya Dr. Muhammad Rahizal Shah Abdul Karim dari UiTM Sabah untuk menjelaskan perspektif ataupun sentimen di luar Kuala Lumpur. Dan kita sering kali melihat kepada sentimen rakyat netizen sebenarnya, dan itu sebenarnya adalah satu bubble, dan kita juga berada dalam bubble kita sendiri, dan kita nak lihat melangkaui luar daripada situ, apa sentimen di luar sana. Mungkin Rahizal boleh beri gambaran sedikit bagaimana di luar sana. Hello, ya, selamat pagi, Assalamualaikum. Kalau di Sabah ni saya ingat sama serupa juga dengan apa yang dirasai oleh rakan kita dan juga rakyat di seluruh Malaysia. Saya rasa mereka pun sekarang ni semua tertanya-tanya tentang apa yang berlaku sekarang ini. Tidak banyak maklumat yang keluar daripada pemimpin politik tentang apa yang berlaku. Dan ini bagi saya menimbulkan kegusaran di kalangan rakyat. Bukan saja di seluruh Malaysia, bukan saja di Semenanjung, tapi juga di Sabah dan Sarawak. Di Sabah sudah melalui proses ini sebelum ini banyak kali, berulang kali, di mana berlaku pertukaran kerajaan dan ketidaktentuan dalam siapakah yang akan menjadi pemerintah. Cuma apa yang saya nampak sekarang ini, tidak banyak maklumat yang keluar daripada pemimpin politik. Kalaupun ada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan tu masih lagi tidak begitu menyeluruh, kerana saya rasa semua pun masih dalam keadaan yang apa yang dipanggil dalam politik ni horse trading. Masing-masing cuba mendapatkan sokongan, masing-masing cuba untuk meletakkan permasalahan ini di tangan di pihak yang satu lagi, di peringkat Pakatan Harapan, menyatakan ini disebabkan oleh pembangkang usaha daripada pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan. Di peringkat kerajaan pula menyatakan ini sebenarnya berlaku kerana masalah dalaman Pakatan Harapan dan seumpamanya. Kita tengok pagi ini saja, saya baca tadi baru pagi ini, laporan menyatakan lebih 40 bilion hilang di 40 bilion share telah rugi semalam. Dan saya rasa sebab utama dia adalah disebabkan oleh apa yang berlaku berkenaan dengan perubahan kuasa ini tadi. Jadi di Sabah, bagi saya daripada konteks daripada parti politik di Sabah, kerajaan saya ingat tidak akan banyak menjejaskan kerajaan buat masa ini, berdasarkan maklumat yang kita ada, tidak akan banyak menjejaskan kerajaan negeri Sabah khususnya. Tapi saya nampak sekarang kalau kita melihat kepada komposisi tentang jumlah kerusi yang ada, Sabah dan Sarawak mungkin kali ini boleh dilihat sebagai kingmaker dalam konteks di mana inilah masanya mereka untuk mengambil peluang, walaupun mungkin orang cakap peluang dalam kesusahan lah, dalam daripada isu yang timbul ni, untuk mendapatkan satu rundingan yang baik untuk Sabah. Sesiapa juga Perdana Menteri berikutnya ataupun kerajaan yang akan menubuhkan kerajaan mudah-mudahan dalam masa terdekat ini. Rahizal, kalau kita lihat seperti Rahizal sebutkan sebentar tadi, Warisan dan juga gabungan Parti Sarawak GPS boleh dilihat sebagai kingmaker. Kalau kita mungkin ada tak melihat bagaimana ini sebenarnya menjadi kingmaker, kita kira sikit di sini. Parti Amanah ada 11 kursi parlimen, campur dengan 36 daripada PKR. Kita bercakap mengenai kem ataupun kem Presiden Anwar Ibrahim. Kemudian ada apa lagi? DAP ada 42 kerusi. Dan bagaimana sebenarnya Warisan ataupun GPS ini sebenarnya yang dikatakan boleh menjadi kingmaker, sebab Bersatu juga sudah keluar daripada Pakatan Harapan.
Azmin Ali dan 10 yang lain juga telah membentuk blok bebas. Jadi bagaimana nak difahamkan bahawa sebenarnya GPS dan warisan ini sebenarnya memainkan peranan sebagai kingmaker. Kita bermaklum bahawa kenyataan dikeluarkan oleh pejabat Presiden Warisan yang menyatakan bahawa Parti Warisan Sabah menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dan berkata bahawa pemimpin Sabah akan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat negeri ini. Adakah sokongan ini boleh berubah di masa akan datang mengikut kepada keadaan semasa? Kerana kita tahu politik itu sifatnya very dynamic, sentiasa bergetar, boleh berubah bentuknya pada bila-bila masa saja. Kita akan nampak bukan saja statement yang dibuat oleh sama ada daripada Ketua Menteri Sabah ataupun statement daripada parti mana-mana pemimpin politik sekalipun, apabila mereka menyatakan sokongan terhadap seseorang ataupun seseorang pemimpin, ayat yang kebiasaan kita akan dengar adalah kita akan beri sokongan dan juga bla 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 dan juga untuk kepentingan rakyat. Seringkali ada tertulisan kepentingan rakyat. Kerana pada akhirnya pemimpin-pemimpin ini akan membuat keputusan yang mereka akan justifikasikan berdasarkan kepentingan rakyat. Jadi sama ada boleh berubah atau tidak, itu satu yang pasti boleh berlaku. Tidak ada kepastian bahawa sokongan yang diberikan pada hari ini akan berkekalan esoknya. Tapi saya ingat setiap pemimpin politik dalam konteks sekarang ini yang belum ada satu lagi pun yang masing-masing ke depan dan mengakui mereka mempunyai majoriti, saya ingat masing-masing cuba untuk mendapatkan yang terbaik bagi parti mereka ataupun dalam konteks ini warisan dan juga GPS. Bagaimana dalam konteks apa yang berlaku sekarang ini, ianya akan meletakkan GPS dan warisan dalam keadaan yang selesa untuk meminta permintaan yang mungkin selama ini sukar untuk dipenuhi oleh kerajaan persekutuan, dan mungkin ini masalah untuk permintaan itu dipenuhi. Satu lagi kalau saya boleh sebut, kebanyakan komentar-komentar yang saya nampak zaman di sosial media ataupun di televisyen dan juga lain-lain medium, banyak berbincang tentang penubuhan kerajaan, siapa yang akan menubuhkan kerajaan, siapa yang akan mendapat majoriti. Dia punya kata kunci di sini majoriti ya. Tapi apa yang kita lupa dalam konteks Malaysia adalah negara parlimen, dan amalan kebiasaan di parlimen di negara lain, kebarangkalian untuk wujud kerajaan minoriti itu boleh berlaku juga. Kerana ini adalah amalan yang berlaku di negara-negara parlimen. Mengapa ia tidak berlaku di Malaysia sebelum ini? Kerana kita daripada sejak merdeka sampai sekarang sudah menjadi kebiasaan dia adalah kerajaan yang ditubuh itu adalah kerajaan yang mendapat majoriti. Dan baru-baru ini kita ada pilihan raya pada 2018, kita melalui pengalaman mempunyai kerajaan campuran yang ditubuhkan dalam masa begitu singkat ya, kurang setahun ditubuhkan. Itu benda yang baru berlaku dalam politik Malaysia. Dan sekarang pula saya nampak sekiranya tidak ada satu parti majoriti yang boleh menubuhkan kerajaan, kebarangkalian mungkin parti-parti ini ataupun pihak-pihak yang terlibat perlu melihat kebarangkalian di mana wujud satu situasi di mana kerajaan minoriti ditubuhkan. Apa yang saya maksudkan dengan kerajaan minoriti ini? Kerajaan minoriti adalah kerajaan yang walaupun mereka tidak mendapat majoriti kerusi, tetapi mereka masih lagi boleh menjalankan fungsi sebagai kerajaan dengan syarat Perdana Menteri yang dilantik itu mendapat confidence daripada parlimen. Ini yang berlaku di amalan di negara-negara Commonwealth yang lain. Walaupun benda ini tidak termaktub di dalam perlembagaan mereka, tetapi ini adalah amalan convention parlimen yang biasa berlaku di negara-negara. Di Australia, di New Zealand berlaku, di India berlaku, di Canada berlaku, Australia berlaku. Cuma benda ini belum lagi dieksperimenkan ataupun berlaku di Malaysia. Jadi masing-masing kedua pihak, kalau kita tengok semalam, Parti Bersatu menyatakan bahawa mereka masih hendakkan Tun Mahathir sebagai pengerusi dan juga masih kukuh dengan permintaan mereka agar Perdana Menteri terus kekal sebagai Tun M kekal sebagai Perdana Menteri. Begitu juga dengan kem daripada Azmin Ali. Begitu juga dengan DAP. Begitu juga dengan PAN. Begitu juga dengan statement yang disebut tadi daripada Ketua Menteri Sabah mahukan Mahathir. Jadi apa yang kebarangkalian boleh berlaku adalah
kita mempunyai Perdana Menteri yang mana mendapat sokongan daripada pihak yang bersengketa dalam hal ini Pakatan Harapan dengan yang Bersatu dan juga Kem Azmin dan juga Pembangkang. Semua bersetuju Tun Mahathir meneruskan dilantik sebagai Perdana Menteri dan kerajaan terus kekal kerajaan Pakatan Harapan, DAP dan PAN. Kemungkinan ini boleh berlaku, iaitu parti yang tidak mendapat majoriti tapi parti yang dapat menubuhkan mempunyai jumlah kerusi yang tinggi lagi. Of course, benda ni tentu benda ni tidak pernah berlaku lagi di dalam konteks Malaysia, tapi berlaku di negara-negara parlimen yang lain. Mungkin dalam keadaan sekarang ini, di mana ada deadlock, masing-masing tidak boleh mampu maju ke depan, saya lihat ini adalah satu benda yang perlu dipertimbangkan serius oleh kedua-dua pihak. Kerana kesemua mereka nampaknya bersetuju inginkan Tun Mahathir. Cuma mereka tidak mahu menubuhkan kerajaan. Maksud dia tidak dapat menubuhkan kerajaan. Jadi apa yang boleh berlaku adalah Pembangkang membenarkan Tun Mahathir memberikan confidence majority kepada beliau untuk menjadi Perdana Menteri, tetapi bukan menjadi, dan juga tidak bermaksudnya apabila mereka memberi confidence ini di Parlimen, memberi maksud mereka juga adalah sebahagian daripada kerajaan. Ini amalan yang berlaku dan ini yang saya tidak nampak disebut oleh mana-mana pengulas atau penganalisis setakat ini. Okey, Muhammad Rahizal, kalau kita lihat betul ianya boleh berlaku, dibenarkan berlaku, tetapi melihat kepada apa yang berlaku ketika ini, majoriti kerajaan minoriti itu boleh diwujudkan dengan sokongan. Tidakkah ia bermakna kerajaan yang bakal dipimpin sekiranya dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, kerana saya memberi senario ianya akan dipimpin oleh Dr. Mahathir Mohamad kerana sokongan yang dinyatakan oleh DAP, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Warisan dan juga oleh siapa? Amanah, maaf saya terlupa. Amanah. Ia memberi gambaran bahawa mereka ingin memujuk Tun untuk kembali menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri, iaitu sekarang inilah Perdana Menteri interim. Tetapi dalam masa sama, jika situasi ataupun senario yang disebutkan oleh saudara Muhammad Sahrizal tadi berlaku, minoriti, ini bermakna mereka hanya dapat sokongan daripada 112 ataupun lebih. Dan tidakkah ini bermakna ia akan kembali semula kepada keadaan asal seperti sebelum ini, mungkin lebih kurang. Betul. Cuma mungkin adakah kemungkinan inikah peluang terbaik untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menyusun kembali ataupun memilih senarai ahli parlimen yang I'm okay to work with you, I know your style of working. Adakah itu yang akan berlaku? Kerana sebelum ini kita tahu cara Tun Dr. Mahathir Mohamad menyusun kabinet ini juga berdasarkan kepada cadangan-cadangan nama yang diberikan oleh ketua-ketua parti politik dalam gabungan Pakatan Harapan yang usianya kurang daripada 2 tahun setengah. Adakah ini akan berlaku? Kalau kita tengok dalam konteks ini, mana-mana kerajaan ditubuhkan dalam keadaan sekarang ini, baik sekiranya kerajaan majoriti campuran ataupun kerajaan minoriti, dalam dua-dua sekalipun bentuk ini, kelangsungan kerajaan ini tadi sudah tentunya tidak begitu stabil. Itu sudah pasti. Dan contohlah sekiranya ditubuhkan kerajaan campuran yang baru dengan majoriti yang muda 112 ataupun mungkin lebih sedikit 118 ataupun 120, saya yakin mengambil sedikit masa untuk dia menjadi agak stabil lah. Okey, dan peluang untuk coalition itu, campuran itu untuk pecah semula juga tinggi. Begitu juga dengan kerajaan minoriti dan kedua-dua perkara ini tadi. Sebab itulah apa yang penting sekarang ini, sekiranya tidak ada pihak yang bersetuju ataupun tidak ada pihak yang mampu ke depan dan menyatakan saya ada angka ajaib ini, angka 112 untuk menubuhkan kerajaan. Jadi langkah yang berikutnya adalah bagi saya untuk jangka masa yang pendek ini supaya ada memberi sedikit kestabilan daripada sekarang ni yang langsung kita tidak tahu ke mana arah tuju yang akan kita pergi. Mungkin dengan jangka masa pendek ini mereka pembangkang, mereka yang tidak masing-masing tidak ada boleh menubuhkan kerajaan, bersetuju untuk melantik Perdana Menteri, memberikan confidence kepada Perdana Menteri
dengan menyatakan ataupun berjumpa dengan yang di Pertuan Agong ataupun dengan cara-cara yang saya rasa diterima pakai oleh undang-undang ataupun yang diterima pakai oleh convention, menyatakan sokongan kepada Tun M dan membiarkan Tun M untuk memilih bagaimana cara beliau untuk bekerja. Bagi saya ini adalah satu langkah jangka pendek yang perlu dilakukan bagi mengelakkan ketidakstabilan ini ataupun ketidaktentuan ini daripada berterusan. Sebab itulah saya sebut tadi berkenaan dengan kerajaan minoriti. Kerana dalam konteks kerajaan minoriti, pembangkang masih boleh memberikan sokongan. Mereka tidak suka bekerja dengan parti itu, tapi mereka suka bekerja dengan Tun M. Contoh dia dalam konteks ini ya. Dan banyak contoh-contoh di negara parlimen lain yang ini berlaku. Mereka tidak suka dengan parti campuran yang ada. Jadi mereka pull out. Tetapi mereka suka dengan Perdana Menteri yang ada tu. Jadi mereka willing to work with the Prime Minister, okay, dalam kes-kes tertentu. Tetapi dan sudi memberikan sokongan, tapi mereka bukan menjadi sebahagian daripada kerajaan. Dan juga mungkin juga ada juga satu variasi yang berbeza di mana mereka mungkin tidak ingin berada dalam kerajaan, memberikan sokongan kepada Perdana Menteri tetapi tidak berada dalam kerajaan, tetapi mereka inginkan Perdana Menteri untuk melakukan sesuatu polisi yang memberi keuntungan kepada mereka. Ini adalah cuma beberapa kebarangkalian ataupun option-option yang saya rasa perlu dilihat dalam jangka masa pendek ini supaya sekurang-kurangnya ada sedikit ketentuan dalam ketidaktentuan yang ada sekarang ini. Itu pandangan saya. Rahizal sebut banyak tentang melihat kepada negara kerajaan parlimen lain seperti mana di Australia, di Kanada, United Kingdom dan sebagainya. Mereka pernah berdepan dengan situasi yang sama, melihat kepada kerajaan majoriti dan minoriti, peralihan pertukaran kerajaan itu satu perkara yang biasa mungkin di kerajaan parlimen lain, tetapi di Malaysia ini satu perkara yang baru. Dan kita lihat kepada stabiliti, apa yang rakyat perlukan dan inginkan sekarang adalah stabiliti dan juga berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi global, berdepan dengan coronavirus COVID-19. Ada banyak ketidaktentuan dan stabiliti itu tidak ada pada tahap antarabangsa. Jadi sekurang-kurangnya rakyat inginkan stabiliti itu perlukan bersatu padu dan stabiliti di tahap negara. Jadi kalau melihat kepada negara lain, kerajaan parlimen lain, ini satu perkara situasi yang unprecedented di sini. Tetapi mungkin kita boleh belajar daripada contoh negara lain. Bagaimana situasi apabila berdepan dengan pertukaran, peralihan kerajaan atau coalition sebagainya? Adakah berlaku ketidakstabilan itu? Adakah ia lama? Seperti kita lihat dengan Brexit, pada awalnya memang berdepan dengan ketidaktentuan itu, kekecohan, kerisauan, kebimbangan itu sentiasa ada, tetapi tidak lama lepas itu semakin reda. Apabila keluar dari Brexit pun agak reda, masih stabil lagi, ekonomi masih berlangsung seperti biasa, rutin seharian rakyat pun masih bersambung juga. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada contoh negara lain? Adakah kita boleh jangkakan stabiliti itu masih seperti biasa di sini, dan apa kepentingannya kita mengutamakan stabiliti itu apabila kita berdepan dengan ketidaktentuan global sekarang ini? Dalam keadaan sekarang ni, di mana tidak ada jelas siapa yang akan membentuk kerajaan, saya ingat penting untuk agensi-agensi kerajaan, setiausaha kementerian, pengarah-pengarah dan juga IGP, contoh dari Bank Negara mengeluarkan statement untuk memberikan sedikit panduan kepada pelabur, kepada rakyat daripada segi keselamatan ekonomi, menyatakan walaupun berlaku ketentuan tentang status siapa yang akan menjadi kerajaan, tetapi proses pentadbiran itu adalah berterusan. Ini bagi saya yang penting sekali, tindakan yang paling penting. Dan setakat ini saya nampak contoh IGP yang ada gunakan kenyataan, menyatakan jangan risau, semua keadaan terkawal. Bank Negara juga ada mengeluarkan statement, kenyataan menyatakan bahawa mereka fokus melihat kepada perkembangan bursa saham dan juga apa yang berlaku sekarang dalam konteks ekonomi Malaysia. Dan ini yang paling penting pada waktu ini, ya, mengeluarkan kenyataan dan memberi keyakinan kepada rakyat, kepada pelabur, kepada mereka di mana-mana juga di seluruh dunia, menyatakan ini adalah satu proses transisi, satu yang tidak pernah berlaku di Malaysia, tetapi kita akan bergerak untuk mencapai satu keputusan yang mana akan memberi kestabilan dalam jangka masa terdekat ini. Tetapi saya ingat ini yang juga yang perlu pemimpin-pemimpin politik lakukan.
masa ini saya tidak nampak lagi pemimpin politik keluar yang menyatakan untuk menenangkan para, mengeluarkan statement, bukan menenangkan, keluar statement, mengeluarkan kenyataan yang meminta para penyokong agar meyakinkan mereka bahawa keadaan yang akan selesai dalam masa terdekat. Tidak ada. Yang ada cumalah kenyataan yang mengundang 1000 pertanyaan. Bukan memberi jawapan tetapi cuma mengundang 1000 macam pertanyaan lagi. Dan ini yang saya yakin rakyat mahukan, di mana pemimpin-pemimpin ini perlulah menyelesaikan kemelut ini dengan segera. Contoh yang disebut tadi tentang Brexit tu, betul agak pada mulanya ketidaksilaban dan juga menjejaskan ekonomi mereka. Tetapi kerana ekonomi mereka yang mungkin di tahap yang tinggi begitu, mereka boleh can afford, mampu untuk mengalami proses itu, walaupun mungkin. Tapi adakah kita dalam konteks sekarang ini, Malaysia, yang mana ekonomi kita pun dalam masa beberapa tahun ini sekejap naik, sekejap turun dalam beberapa sektor dan seumpamanya, adakah kita mampu untuk terlibat dalam kemelut sebegini sedangkan keadaan ekonomi itu tidak begitu tidak begitu persekitaran yang tidak begitu baik di peringkat global ataupun di peringkat Malaysia. Jadi saya ingat ini prioriti pemimpin politik. Apabila mereka terlibat dalam kemelut ini, mereka seringkali bercakap kepentingan rakyat. Tapi adakah kepentingan rakyat itu didahulukan dalam mencari penyelesaian ini tadi? Sebab itu yang saya katakan tadi, sekiranya mereka rasa penyelesaian yang lebih menyeluruh agak sukar untuk dicapai, sekurang-kurangnya carilah penyelesaian untuk jangka pendek supaya sekurang-kurangnya ada wujud sedikit kestabilan dan juga memberi sedikit keredaan. Apa yang berlaku sekarang di mana-mana, baik di kedai kopi, baik pelajar, baik yang duduk di pejabat, semua duduk di depan komputer, depan smartphone, buka website sosial media, Instagram untuk mengetahui perkembangan terkini. Benda-benda ini adalah tidak produktif. Mungkin satu yang mungkin pada mulanya nampak penuh dengan drama, ada yang dalam saya nampak sosial media ada yang sampai bercakap, ini masanya untuk kita makan kacang, kita nak tengok drama yang berlaku sekarang macam mana. Ya, mungkin dia drama, tetapi at what expense? Pada apa dia punya kesan kepada kita, kepada ekonomi negara kita. Saya rasa ini yang pemimpin politik perlu fikirkan, perlu lihat penyelesaian segera ataupun penyelesaian jangka pendek, pelan perdamaian ataupun apa sekalipun yang dipanggil untuk memastikan kita balik on track, balik kepada landasan untuk mentadbir negara. Ini yang rakyat mahukan. Lama-kelamaan benda ini akan menjadi lawak jenaka dan juga generasi-generasi akan melihat kepada pemimpin, mereka yang terlibat semua dalam hal ini, dan pastinya satu hari nanti mungkin hukuman akan diberikan ketika pilihan raya GE15 nanti. Ya, Muhammad Rahizal Shah Abdul Karim, bila bercakap mengenai soal rakyat, anak muda ini, kita juga nak minta pandangan daripada saudara Fakrul Razi yang berada di bilik berita, di studio Esra Wani. Tapi kita nak minta saudara Rahizal untuk tunggu sebentar kerana selepas ini kita nak melihat kepada kesan rantaian apa yang berlaku di peringkat persekutuan, di peringkat negeri-negeri pula. Komposisi negerinya pasti berubah, mungkin tidak ada Sabah tapi di Johor, di Kedah, di Perak mungkin akan berubah. Tapi kita minta tunggu sebentar di talian. Saya nak bercakap sambung balik apa yang dilihat kepada disebutkan oleh saudara Muhammad Rahizal tadi, Fakrul Razi. Ahli-ahli politik ni ketika ini tak nampak lagi apa yang dikatakan untuk menenangkan penyokong-penyokong mereka, memberi signal macam bertenang, sabar. Ini semua sebahagian daripada perancangan apa-apa pun, hanya lebih kepada persoalan yang kita buat keputusan sokong Tun Mahathir, kita buat keputusan keluar parti, kita buat keputusan keluar Pakatan Harapan. Mereka seolah-olah tidak, mengapa kita tidak mendengar sepatah pun perkataan untuk menenangkan rakyat di luar sana, untuk memastikan kepada penyokong mereka bahawa rest assured we are taking care of this thing. Adakah ini masalah dengan ahli politik walot ataupun dinosaur yang berada di hadapan kita ketika ini? Itu saya rasa cabaran utama anak muda lah bila berhadapan dengan politik ni, sebab sekarang ini satu perkara yang tetap ialah perubahan. Dan perubahan itu satu benda yang tetap. Tapi
anak muda sekarang perlu kehadapan dalam soal-soal ini, di mana kita lihat kalau kita lihat apa yang sedang kita bincangkan tadi tentang minority government dan sebenarnya, saya rasa benda ni agak mengambil masa yang lama untuk anak muda hadam. Tapi untuk menenangkan anak muda ataupun rakyat sebenarnya, kita perlu kembali kepada jalan tengah yang saya katakan tadi, iaitu melihat perspektif tentang mengapa kita perlukan kerajaan yang bertanggungjawab kepada rakyat berbanding kerajaan yang dibina atas dasar satu dua perkara dan agenda yang kita pun, rakyat pun tidak tahu apa sebenarnya, kerana rakyat tidak mempunyai satu persepsi tentang agenda mereka masing-masing. Rakyat hanya tahu yang mereka inginkan kehidupan yang lebih baik, apa yang nak makan, apa makanan di atas meja dan sebagainya, khususnya kepada anak muda. Saya bagi tahu sekarang ni kalau kita tengok dalam laporan banyak, dalam laporan World Bank, dalam Monitoring Ekonomi Malaysia baru-baru ni Disember, Making Ends tak silap saya, 60% daripada anak muda yang saya rasa berusia 40 tahun ke bawah atau belia lah katakan, 60% sebenarnya mereka muflis. Jadi isu-isu muflis ni disebabkan pendapatan kurang, dan lepas pendapatan kurang nak beli barang, berhutang lagi, komitmen, beli kereta dan sebagainya, dan mereka tidak mempunyai pilihan kerana untuk melakukan 2-3 kerja itu satu perkara biasa untuk untuk anak muda sekarang. Anxiety itu dah ada. Tapi kalau tidak diuruskan dengan baik dari segi perolehan kuasa ataupun transisi ini, satu, kita kena ingat keadaan ekonomi sekarang adalah satu benda yang agak sukar. Globalisasi tidak menentu dan sebagainya. Ekonomi global tidak menentu. Dan ini boleh membakar atau boleh mencetus satu kemarahan yang akan meledak tentang demokrasi rakyat dan sebagainya. Kerana tumpuan ahli politik itu tidak kepada barometer untuk menenangkan rakyat. Tumpuan mereka adalah apa yang aku dapat. Dalam politik, who gets what, when and how. Kalau tadi ada 5WH1, tapi di politics, who gets what, when and how adalah satu konsep di mana ahli politik itu sendiri apply untuk pendekatan politik mereka masing-masing. So dalam keadaan sekarang, saya rasa di mana-mana pihak yang mana moderate ataupun ahli politik perlu tampil ke hadapan, menjelaskan sesuatu bagaimana rakyat perlukan penjelasan ini, rakyat perlukan keputusan yang cepat ataupun keputusan yang lebih matang untuk memastikan Malaysia kembali semula ke jalan di jalan tengah, memacu ekonomi rakyat dan sebagainya. Itu perkara paling penting lah bagi saya. Baik, kita masih ada Muhammad Rahizal Shah Abdul Karim dari UiTM Sabah di talian yang tadi menceritakan tentang kerajaan majoriti, minoriti, apa yang kita boleh jangka, apa yang kita boleh belajar daripada negara kerajaan parlimen lain apabila berdepan dengan situasi kerajaan bertukar, beralih ini. Dan kita juga perlu kembali kepada perlembagaan persekutuan kita, dan kita perlu berlandaskan undang-undang apabila kita berdepan dengan situasi seperti ini. Dan kita sudah dimaklumkan tadi apabila menghadapi situasi ini, kita walaupun ia sesuatu yang unprecedented, ada beberapa perkara yang tidak diperuntukkan dalam undang-undang kita apabila berdepan dengan situasi ini. Jadi apa contoh mungkin cadangan ataupun apa pandangan Rahizal sendiri melihat kepada persekutuan dan undang-undang kita, peruntukan untuk berdepan dengan isu ini, adakah ia mencukupi? Again, kita boleh lihat kepada contoh kerajaan parlimen lain mungkin sudah sedia berdepan dengan isu-isu seperti ini. Jadi persekutuan dengan undang-undang kita sendiri pula bagaimana? Rahizal punya pandangan. Kita tengok daripada peruntukan undang-undang berkenaan dengan pelantikan Perdana Menteri, penubuhan kerajaan, dia tidak begitu menyeluruh ataupun detail. Contoh artikel 43 memperuntukkan agung untuk melantik seorang Perdana Menteri yang dirasakan mungkin mempunyai majoriti di parlimen. Itu saja. Daripada segi lain tentang dalam keadaan-keadaan ini tidak ada. Kebanyakan masa ianya berdasarkan kepada konvensyen amalan dalam parlimen yang berlaku di negara-negara lain. Dan begitu juga kebanyakan negara yang saya sebut tadi itu, mereka tidak ada mempunyai ada yang tidak satu proses yang teliti dalam konteks di mana contohnya apabila kerajaan itu jatuh, apabila kerajaan itu ingin bertukar ketua pimpinan negara, ataupun apabila selepas pilihan raya tidak ada yang mendapat majoriti. Kebanyakan negara-negara yang dalam negara parlimen, mereka tidak mempunyai satu peruntukan khusus, dan mereka
operasi berdasarkan amalan convention parliament system yang dipelopori oleh UK, United Kingdom. Sekiranya kita nak apply benda-benda ni dalam di konteks Malaysia, kebarangkalian yang mungkin timbul adalah akan dipersoalkan keputusan sama ada benda ni mengikut perlembagaan ataupun tidak. Saya ingat sudah ada beberapa orang yang sudah komen mengenai pelantikan Tun M sebagai interim Perdana Menteri, kerana ada yang menyatakan benda ini tidak ada dalam perlembagaan, walaupun ada pakar perlembagaan menyatakan walaupun tidak ada, tetapi sebenarnya itu kuasa budi bicara yang di Pertuan Agong ada artikel 43 kalau tak silap saya. Tapi secara spesifiknya disebut perkataan interim memang tidak ada di dalam perlembagaan. Jadi ada juga yang mula menyatakan sampai bila interim ni? Berapa lama interim ni perlu memegang? Apa yang dianggap interim ni? Apakah istilah tempoh jangka masa interim? Adakah 2 hari, 3 hari, seminggu? Kerana di negara lain ada juga berlaku di mana interim itu memegang tampuk pemerintahan setengah penggal, setahun, 2 tahun. Jadi bagaimana sebenarnya? Jadi saya ingat seperti yang saya katakan pada awal tadi, dalam kita melihat konvensyen-konvensyen yang berlaku ni tadi, benda ni kebanyakan konvensyen yang tadi tidak dinyatakan secara nyata di dalam perlembagaan-perlembagaan. Contoh tentang penumbuhan kerajaan minoriti, contoh dalam konteks interim dan seumpamanya. Tetapi sekiranya pemimpin-pemimpin semua ni tadi bersetuju bahawa untuk menyelesaikan kemelut ini, bahawa mungkin konvensyen amalan yang berlaku di negara Commonwealth yang lain boleh diguna pakai dan mereka bersetuju, saya rasa ini mungkin ini sesuatu yang lebih bagus dan baik di mana mendapat konsensus. Sebab itulah saya berbalik kepada kepercayaan bahawa apapun kemelut yang diselesaikan ini tadi, walaupun mungkin tidak mendapat persetujuan ataupun tidak dapat memuaskan semua pihak, tetapi sekurang-kurangnya cara dan kaedah di mana proses itu dicapai adalah cara dan kaedah yang diguna pakai ataupun diterima ataupun acceptable oleh semua pihak. Kerana kita tidak mahu nanti satu tindakan yang mungkin berniat baik, contoh kita bagi contoh lah, macam konteks ini interim ni tadi, Tun Mahathir dilantik sebagai interim. Saya pasti dalam masa berapa sekiranya benda ini dibiarkan berterusan, maksudnya kemelut kerajaan tu dibiarkan berpanjangan dan Tun M memegang jawatan interim itu dipanjangkan lagi, akan keluar pula persoalan legality, perundangan, sama ada ini dibenarkan atau tidak. Dan juga akan mempersoalkan legitimacy kedudukan Tun M tu. Adakah ini dibenarkan perpanjangan sebegini? Kenapa tidak dibentuk kerajaan selepas suatu tempoh masa ni tadi? Dan beliau masih memegang. Apakah selepas ni pemimpin-pemimpin selepas election akan datang pun boleh melakukan sedemikian dengan melantik interim? Jadi saya rasa kita menuju ke banyak unprecedented benda-benda yang sebelum ini tidak berlaku dalam politik Malaysia. Dan kekhawatiran saya dalam kita bereksperimen dalam menuju kepada benda-benda yang tidak pernah berlaku ini tadi, dan juga kegagalan di masa yang sama pemimpin politik untuk meyakinkan ataupun untuk memberi penjelasan kepada rakyat di luar, lama-kelamaan rakyat akan bangun. Kita tidak mahu berlaku benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku. Itu yang kita khawatirkan. Macam saya bagi contoh, di Sabah pun tempoh hari apabila berlaku selepas pilihan raya, apabila berlaku pertukaran pimpinan daripada Tan Sri Musa kepada Datuk Syari'i, ramai berkumpul di luar istana dan jumlah crowd tu makin besar walaupun dikawal oleh polis, tapi ramai yang ambil gambar viral, akan berlaku benda-benda yang tidak berlaku, mungkin akan berlaku urusan, dan ini kita tahu impak benda-benda yang di-viral ni boleh memberi satu impak yang begitu membangkitkan perasaan dia boleh sampai kepada seluruh kawasan itu tadi. Muhammad Raiza, ini yang kita ingin elakkan dalam masa jangka pendek ini. Betul, ya. Tapi dalam masa sama juga kita ingin melihat adakah mengambil kira tempoh jawatan interim itu masih lagi tidak diketahui berapa lama yang akan dijawab oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan dalam masa sama juga fungsi pentadbiran juga suka bergerak dan ini akan menjejaskan pentadbiran negeri.
Cuma kita nak lihat dalam masa yang sama juga, kita nak alihkan pandangan daripada apa yang berlaku di peringkat persekutuan kepada peringkat di negeri. Sebab apabila saudara Sahrizal menyebutkan keadaan di negeri-negeri ini, seperti yang kita sebutkan tadi, ia juga akan memberi kesan, mungkin tidak di Sabah tapi di negeri-negeri lain. Jadi bagaimana apa yang berlaku di peringkat persekutuan ini mungkin boleh memberi cerminan kepada ataupun gambaran apa yang bakal berlaku di peringkat negeri. Contohnya kita lihat di negeri Johor, di negeri Melaka, yang di Melaka khususnya jumlah kerusi, perbezaan kerusi Pakatan Harapan ketika itu, ketika ini dengan pembangkang beza hanya dua, 15-13. Hello? Ya, silakan Raizal. Okey. Pasti dia akan memberi kesan, terutama di kawasan-kawasan negeri yang di mana jumlah kerusi ada perbezaan yang begitu dekat ya. Dan ini yang saya katakan tadi itu yang perlulah kesan dia tadi akan sampai ke bawah, dan di mana kerajaan negeri sekarang, saya pun kalau saya tengok saya pun bergantung sepenuhnya kepada media, laporan-laporan yang keluar daripada media ya. Kita tidak nampak lagi setakat ni masing-masing menteri besar dan juga ketua menteri memberi nasihat ataupun memberi maklumat kepada governor dan juga ketua menteri kepada sultan tentang apa yang berlaku. Tetapi ya, sudah pasti dia akan menjejaskan kerajaan campuran di peringkat kerajaan negeri. Dan apa yang kita boleh lihat, dan ini semua bergantung kepada apa yang berlaku dalam hari ini dan juga dalam masa-masa 2-3 hari ini. Pertama sekali, bagaimanakah status Pakatan Harapan itu sendiri? Itu yang paling penting sekali. Dia akan terreflect apa yang berlaku di peringkat persekutuan akan juga reflect kepada di peringkat negeri. Komposisinya, siapakah gabungan ataupun pakatan yang akan wujud nanti, itu kita akan sama-sama nantikan. Terima kasih saudara Muhammad Raizal Shah Abdul Karim, penganalisis politik UiTM Sabah, atas perkongsian yang diberikan. Dan apabila kita bercakap, saya nak terus kepada saudara Fakrul, kita keluar daripada ibu negara ni, orang-orang KL, orang-orang Lembah Kelang ni, kita lihat apa yang berlaku di Sabah, situasi disebutkan peralihan itu berlaku bagaimana, tapi dalam masa sama kita nak lihat kepada apa yang difikirkan. Kita di Lembah Kelang ini mungkin mempunyai idea ataupun set pemikiran yang berbeza, tetapi anak muda di luar bandar, pengundi-pengundi di luar bandar, ada yang saya jumpa, mereka kata inilah yang terbaik, inilah kerajaan Melayu Islam Bumiputera yang terbaik, kata mereka di luar sana. Dan tapi bagi penyokong Pakatan Harapan pula, mereka menyatakan ini adalah satu yang tidak masuk akal, pintu belakang, mengkhianati rakyat. Ada beberapa perspektif berbeza. Jadi bagaimana ini boleh difahami oleh rakyat ataupun mereka di luar sana bahawa akhirnya pengharapan ataupun end goalsnya, end game-nya adalah for the better nation. Ya. Persepsi, saya rasa itu adalah satu perkara yang kita sering katakan sekarang lah, persepsi 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi saya fikir ini semua adalah satu pandangan kelompok-kelompok biasa. Itu satu perkara biasa dalam demokrasi. Tetapi apa yang menjadi persoalan kepada setiap pemikiran ini adalah bagaimana kita ingin menguruskannya. Sebab itu dalam pentadbiran negara atau demokrasi, apa yang paling penting buat sebuah kerajaan adalah kerajaan itu responsif, bertanggungjawab, accountability kepada rakyat. Tidak kiralah pergilah saja di mana-mana mata dunia, itulah prinsip dia. Cuma apa yang saya boleh katakan di sini, semua rakyat termasuk luar bandar dan bandar, mereka akan rasa benda yang sama. Kerana ada yang saya fikir GE14 sebenarnya telah mengubah apa-apa landscape politik Malaysia. Contohnya saya bagi ada 1-2 seat di Sarawak yang di mana kita tak pernah, Pakatan Harapan sebenarnya tak pernah impikan benda tu boleh menang, tetapi menang. Adalah satu usaha antara gabungan antara rakyat dan pemimpin masa itu. Begitu juga dengan di Johor dan sebagainya. Kita tak pernah tahu yang sebenarnya di Johor tu memberi sokongan kepada kerajaan Pakatan Harapan dan sebagainya, tapi berlaku. Dan saya rasa perkongsian antara pemikiran masyarakat bandar luar bandar ini satu sama, mereka merasakan benda sama. Yang keduanya perbezaannya cuma dari segi
practicality ekonomi apa yang mereka bentangkan. Contohnya seperti di luar bandar, saya rasa perkara yang perlu kita ambil tahu ialah tentang kebajikan nelayan, petani dan sebagainya. Kerana mereka perlukan bantuan daripada kerajaan, dan sekarang ini kita pun tidak tahu kerajaan mana yang akan bagi bantuan kepada mereka, berapa banyak dan sebagainya. Dan kemudiannya itu satu perkara yang saya fikir biasa. Tetapi saya ingin ulas jugalah tentang apa yang kita bincangkan tadi dengan saudara Rahizal Shah tadi tentang minority government. Itu benda yang boleh berlaku tapi tidak stabil. Ada impak implikasinya. Contohnya kita dapat lihat semasa Theresa May di Brexit dulu. Di mana lepas snap election Theresa May menjadi Prime Minister dan mereka gabung dengan sebuah parti di UK juga. Dan ketika dalam amalan Westminster model di UK sekarang ini, perkara yang paling sukar untuk Theresa May ketika itu adalah untuk membuat keputusan. Kerana dalam beberapa isu dia terpaksa memberi laluan kepada parti coalition itu sendiri untuk membuat keputusan according to the party line. So mereka tak dapat absolute. Begitu juga dengan David Cameron. Apabila mereka nak lakukan Brexit vote masa itu, David Cameron memberi kebebasan kerana terdapat pelbagai perceptions and everything. So benda-benda macam ni sebenarnya di Malaysia ini saya khawatir sedikit. Kerana benda-benda baru, eksperimen baru, tapi kita tak tahu kefahaman orang terhadap perkara itu. Adakah ia akan memberi satu perkara yang baik untuk menyokong demokrasi ataupun satu perkara yang mencelarukan rakyat. Tapi buat masa sekarang saya fikir rencana tentang perbahasan tentang model-model yang diterangkan yang kita bincangkan sebentar tadi adalah sungguh baik untuk memastikan rakyat mengetahui sebenarnya kita ada banyak perkara yang kita boleh pertimbangkan. Konsensus itu praktikal sebenarnya. Dan apa yang berlaku sekarang ini adalah fasa di mana kita memang dalam keadaan berisiko, tetapi pada masa yang sama kita kena tenangkan dengan perbahasan seperti inilah yang membawa rakyat kepada memahami apakah itu pentadbiran negara, bagaimanakah demokrasi parlimen itu sendiri bergerak. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada saudara Fakhrul, maaf saya salah kena sebut nama penuh, saudara Fakhrul Razi Rashid, Research Coordinator Research for Social Advancement ataupun REFSA, sudi berkongsi pandangan. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Profesor Madai Dr. Azizuddin daripada UUM dan Muhammad Rahizal Shah Abdul Karim UiTM Sabah berkongsi pandangan bercakap mengenai situasi semasa politik tanah air. Dan mungkin bagi anda yang baru saja menonton, ada kesempatan untuk menonton, anda boleh lihat di laman web kami di extraordinary.com semua rangkuman apa yang berlaku sepanjang hari ini ataupun sepanjang tempoh 48 jam yang lepas ada kami paparkan di laman web astroawani.com. Dan tetapi hari ini adalah hari yang mungkin akan menjawab segala persoalannya kerana kita tahu DAP sudah menyatakan sokongan terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Dato' Sri Anwar Ibrahim juga sudah menyatakan sokongan. Amanah juga begitu. Tetapi dalam masa sama, malam ini adalah mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan yang saya tak pasti adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin akan sertainya kerana Bersatu telah mengumumkan mereka keluar daripada Pakatan Harapan. Dan tiada maklumat lanjut berkenaan perkara itu, tapi mereka menyatakan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Ini satu yang agak tricky dan persoalan ini akan kami bawakan dari masa ke semasa daripada pelbagai sudut, daripada penganalisis politik tanah air dan bagaimana apa yang berlaku pada ketika ini memungkinkan ataupun menjejaskan peluang pekerjaan, ekonomi, pentadbiran, saham, dan bercakap mengenai saham ataupun perniagaan ataupun bisnes ini juga. Selepas ini kita akan berhenti di sini Buletin Awani Khas untuk sesi ini, tetapi selepas ini Rizal Zulkifli akan membawakan kepada anda perkembangan terkini dari sudut ekonomi KL Stock Exchange dan bagaimana pelaburan, keyakinan pelabur. Dan selepas itu kita ada Fizi Azaman dan juga Gigi Ahmad akan bawakan kepada anda. Buletin Awani Khas juga dengan apa-apa perkembangan terkini ada di saluran 501 di Astro Awani, dan laporannya lebih lanjut astroawani.com dan juga di aplikasi Astro Awani boleh on notification sekiranya ada apa-apa saja perkembangan. Kita boleh berlangsung dengan kehidupan rutin seharian kita, tetapi apa-apa perkembangannya boleh lihat saja di Astro Awani, di media sosial segalanya ada. Jadi sekian saja daripada kami di Buletin Awani Khas bersama saya Naila Huda. Dan saya Keraman, jumpa lagi. Assalamualaikum.